Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Okey, kita sambung sesi literature review. Okey, kita pagi tadi dah selesai berapa perkara penting, perkara awal and yang perlu kita tahu dalam penulisan literature review, betapa pentingnya alignment literature review kepada bab 1 dalam bab pengenalan, itu juga dalam bab metodologi dan juga dalam bab discussion. Berapa perkara telah kita berbincangkan dalam penghasilan literature review yang baik. Kemudian kita dah cerita tentang teori, konsep. Kemudian kita dah masuk sesi petang ni iaitu bahagian yang paling penting dalam piramid terbalik bagaimana menulis literature review yang baik sebelum kita mulakan template. Jadi untuk yang mungkin yang missing pagi tadi, rasanya kena refer video dan juga slide untuk sesi pagi dan sesi petang ni untuk pastikan kita faham pada keesokan hari. Kerana esok kita akan gunakan template. Jadi apa yang tertera dalam template tu, apa yang kita akan apply dalam template tu akan merujuk pada slide hari ini. Okay? Alright, jadi perkara yang terpenting dalam penulisan literature review kita cover petang ni, iaitu bagaimana kita nak menulis kajian, sorry ada typo kat situ, kajian literatur yang menjawab objektif dan persoalan kajian. Okey, ada beberapa perkara yang nak diperbincangkan. Yang pertama adalah, kita pun tahu ini adalah bahagian yang terpenting dalam penulisan literature. Jadi banyak panel akan tanya sama ada kita punya literature review ni betul, lengkap ataupun tidak. Kenapa beberapa perkara penting yang perlu diperbincangkan dalam literature review ni tak dibincangkan, especially berkaitan dengan bagaimana ataupun perkara dalam literature review yang menjurus kepada menjelaskan research objektif ataupun research question. Okey, nombor 2, menjelaskan teori dan konsep. Jadi bila kita review berdasarkan penyelidikan daripada kajian-kajian lepas yang menyokong atau sepadan dengan kita punya research objektif dan research konsep, kita kena beritahu teori dia. Merujuk Ahmad dalam kajian dia, apa objektif dia? Kajian dia menentukan hubungan antara A dan B. Dalam kajian ini menggunakan teori atau menggunakan model. Jadi kita kena sebut. Jadi pentingnya bahagian ini, bahagian section untuk menjawab research objektif dan research question ni kena sebut teori apa yang digunakan oleh penyelidik lepas. Penyelidik yang kita sedang review itu. Yang kedua adalah menjelaskan dari segi konteks penyataan masalah. Okey. Jadi kita bila review, kita tengok kajian dia. Jadi kajian ni kalau objektif yang itu, jadi apa masalah kajian dia? Jadi penyataan masalah kajian juga berpotensi untuk dijawab dalam research objektif dan research question. Jadi beberapa kajian lepas juga ada sedikit sebanyak berkait. Ada yang dimentionkan dia punya permasalahan kajian. Ada yang dinyatakan juga sebagai cadangan. Tak apa, cadangan nanti nombor 5 je kita akan bincang. Nombor 4 adalah menjelaskan metodologi dan analisis. Kita kena sebut metodologi itu luas. Dari segi research design dia, dari segi populasi dia, sampling, teknik sampling, size sampling, unit analisis atau kita panggil respondent ataupun participants. Okay, kita kena sebut. Begitu juga analisis. Apa analisis yang kita guna. Jadi dalam kita review kajian lepas ni, dari segi proses tu, metodologi dan analisis, dari segi proses tu harus dijelaskan. Supaya penulisan literature review kita dapat dijelaskan dengan baik. Seterusnya, align dengan research objektif dan research question. Okey, bahagian ni sangat penting. Memang sangat penting. Jadi kita nak tahu bahawa dalam bahagian inilah kita kena review tentang method dan analisis supaya bab 3 kita selari. Jadi apa yang kita review dalam literature yang berkaitan metodologi dan analisis, itu juga possibility yang kita akan guna dalam bahagian method. Contoh kat sini. Kita memang plan, memang asasnya kita menjawab objektif memang kena gunakan case study. Jadi kita nampak banyak kita review tentang artikel lepas yang menggunakan case study. Memang nampak. Memang jelas. Kalau saya tengok review tu, you mention banyak sekali bahawa kajian lepas menggunakan case study. Jadi kita tahu bahawa case study tu mungkin itulah yang method strategi penyelidikan yang you nak gunakan. Jadi kalau dalam bab 3 mention dalam kajian ni akan menggunakan case study bahawa selari metodologi dan literature review adalah alignment, selari apa yang you review dalam literature review tu match. Bukan bermaksud metodologi lain tu tak sesuai. Okey, dalam konteks penulisan literatur ni memudahkan kefahaman. Mana-mana bahagian dalam proses metodologi dan juga proses analisis yang sepadan dengan metodologi kita nyatakan dalam literature review. Okey, contohnya kajian ni you buat case study. You refer kajian yang gunakan structure question model, SAM. Jadi untuk yang kajian lepas yang menggunakan SAM, tak payah sebut SAM tu.
Kita beritahulah kajian ni buat apa. Okey, kajian ni dapat dapatan apa. Okey, bagi kajian yang menggunakan method yang different, kita tenggelamkan beberapa perkara penting. Contohnya menyebut dia menggunakan SAM. Kenapa? Jadi bila penilai, bila baca kita punya literature review, nampak SAM, nanti takut dicadangkan buat mixed method. Antara case study dan juga SAM. Jadi bukan tak boleh nak cite yang different method, boleh. Cuma kita tak perlu detailkan dia punya proses metodologi. Cukup beritahu dia buat apa, dekat mana, siapa dia punya unit analisis, terus pada dapatan. Tak perlu kita mention dari segi detail metodologi dan analisis dia. Kerana akan menyebabkan tarikan bahawa dengan apa sahaja yang kita tulis dalam literature review sangat memberi kesan kepada pelaksanaan dalam bab metodologi. Okay, seterusnya nombor 5, dapatan dan cadangan kajian. Sangat penting kita review dengan highlight apakah dapatan dia, apa dia punya result dan finding, dan apa cadangan dia kepada researcher untuk kajian akan datang. Itu sangat yang penting. Yang nombor 6 yang terakhir adalah berkaitan sejauh mana kita punya kajian ini yang dari segi impak ataupun sumbangan kepada akademik, kerajaan, industri dan masyarakat. So ini harus relevan. Kalau kita sendiri dalam research nyatakan kita beri sumbangan pada kerajaan, apa benda konsep perbincangan kerajaan yang tulis dalam literature review? Beri sumbangan dalam sudut industri, apa je yang dalam literature review yang kita bincang berkaitan industri? Begitu juga dengan komuniti. Jadi jangan hanya sebut memberi sumbangan kepada akademik, kerajaan, industri dan masyarakat tapi tidak ada perbincangan dalam literature review. Jadi ni antara yang terpenting. Okey. Alright, jadi 5 perkara ni, teori, konsep, penyataan masalah, metodologi, dapatan kajian dan sumbangan kajian akan dikupas lebih lanjut. Dalam slide ni, slide seterusnya, saya akan bincangkan lebih lanjut tentang 5 perkara ni especially. Okay. Alright, kita pergi nombor 1 iaitu teori dan konsep ataupun teori atau konsep. Okay. Kehadiran teori dan model mendasari memandu penyelidikan. Itu sangat penting. Yang kita pun tahu dari awal tadi, sesi pagi tadi kita tahu bahawa teori ataupun model ataupun konsep yang dipanggil teori dan konsep atau teori atau konsep ni sangat penting dalam mendasari ataupun memandu penyelidikan. Penulisan literatur yang mencari maklumat kepada proses penyelidikan bertepatan kepada teori model yang dipilih dalam proses menjelaskan. So, isu dekat sini, sejauh mana teori atau konsep yang dipilih sebagai asas yang dalam memandu utama dalam penyelidikan kita ni sesuai dalam menjawab kita punya objektif. Cuma kita bincangkan tadi konsep di Malaysia ni bila menulis penulisan tesis dari bab demi bab, kita standard kita adalah intro, literature review, method, analysis, discussion, conclusion. Okay, tetapi ada juga merujuk pada beberapa tesis di Malaysia sangat terpencil, di luar negara sangat banyak yang mana diorang menggunakan satu bab untuk satu objektif. Jadi kat sini kita kena decide. Kalau tanya saya pun dalam sebuah research kena selesai by objektif. Sebab tu penulisan kita ikut outline. Bab 2 pun ikut research objektifnya outline. Maksudnya ikut susunan objektif. Method pun disusun ikut susunan objektif. Kita punya result pun ikut susunan objektif. Kita punya perbincangan pun ikut susun objektif. Kita punya kesimpulan pun susun ikut susunan objektif. Tetapi dalam kes kat sini kat Malaysia banyak yang kita sekalikan. Okay, dalam menyelesaikan kesemua objektif, apakah teori atau konsep yang memandu penyelidikan? Pastikan kita kena bincang perkara ini. Bila sebut tentang teori, katalah kita nak pakai teori X, kena bincang kajian-kajian lepas, kajian-kajian yang terbaru yang berkaitan dengan bidang kita yang menggunakan teori X juga. Jadi kena bincanglah kenapa you nak yakinkan penilai dan juga supervisor bahawa teori X tu adalah paling sesuai dalam memandu dan menjawab kita punya kesemua objektif dan research question. Okey, nombor 1. Nombor 2, penulisan perlu mengaitkan teori dan model kajian dalam membuktikan pilihan itu adalah tepat dan bersesuaian. Itu satu lagi. Bila kita dah bincang nombor 1 tadi, keyword dia tepat dan sesuai. Macam mana kita nak yakinkan bahawa teori ni lah paling bersesuai untuk menjawab ke semua objektif dari research question. Okey, yang ketiga, kesediaan menyediakan hujah atau justifikasi untuk bab perbincangan nanti. Jadi ingat, dalam literature review ni, kita akan dapat finding. So finding nanti bab analisis. Dalam bab 5 dan ada setengah universiti dekat bab 4, iaitu konteks perbincangan. Bila dapat perbincangan, kita akan cerita tentang perbincangan kajian. Bila sebut perbincangan kajian, bukan cerita bincang dapatan je. Sebut perbincangan kajian daripada bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4.
Okey, bila kita beritahu bahawa kajian kita contohlah sampai dekat dapatan, ini dah dapatan kita kena sokong bahawa dapatan kita dapat tadi bertepatan tak dengan teori kajian, bertepatan tak dengan literature review yang lepas. Itu sangat penting bahawa penulisan dalam literature review dalam konteks dia khusus kepada teori dan konsep sejauh mana menyumbang kepada dapatan yang kita peroleh. So kita nak beritahu, kita nak bincang dapatan yang kita perolehi ini sebenarnya berkait tak ataupun berkaitan dengan teori dan juga literature review. Itu sangat penting lah yang nombor 3 tu. Okey, seterusnya kepada penyataan masalah. Okey, penyataan masalah ni kalau tanya saya, orang yang baca kita punya tesis, katakan saya penilai, saya baca penyataan masalah. So penyataan masalah tu saya akan pegang tau. Dia sama saya pegang macam saya pegang objektif, research question dengan hipotesis, penyataan masalah. Sebab kita nak tahu bahawa adakah researchnya menyelesaikan masalah kajian. Jadi kalau saya tak faham tentang penyataan masalah kajian, jadi saya susah nak baca nanti. Bila saya baca bab 1, saya kena recall balik apa penyataan masalah. Bila baca bab 2, saya kena tahu balik baca apa tu penyataan masalah. Bila tengok dalam bab 3, review bab 3 pun kena tahu penyataan masalah. Jadi penyataan masalah saya memang ambil keywords dia. Jadi penyataan masalah adalah masalah kajian, masalah penyelidikan. Sebab tu kita nak buat research. Okey, kalau bukan masalah kajian, kenapa nak buat research? Baik selesaikan dengan kaedah lain. So banyak cara kaedah untuk menyelesaikan masalah, salah satu adalah penyelidikan. Dalam kajian masalah kajian perlu ada solusi. Sebab tu solusi kita diwakilkan oleh objektif. Dalam sebuah penyelidikan, kita harus ada penyataan masalah. Itu yang kita tulis dalam penyataan masalah. Setiap masalah harus diselesaikan. Siapa nak selesaikan? Selesai kita adalah oleh objektif dan research question. Jadi sangat penting kita dalam menulis dalam literature review ni, dekat 2.5 ke 2.6, penerangan kita, ujah kita, make sure align dengan penyataan masalah. Jadi bila orang baca ni, betul lah, apa saja kita tulis ni berfokus. Berfokus pada objektif dan berfokus untuk kita selesaikan masalah kajian. Okey, setiap permasalahan dalam problem statement boleh diukur. Dalam penyelidikan dah dijawab semua dalam objektif ataupun research question. Sebab tu kita kata research objektif dan research question tu solution. Okey, penceritaan naratif. Ingat, dalam penulisan, walaupun banyak diutarakan dalam penyelidikan kualitatif, pentingnya menggambarkan naratif, penceritaan yang baik, penceritaan yang jelas, penceritaan yang kaya, cerita yang meningkatkan kefahaman, dapat memberi makna yang baik. Okey, dalam penulisan literature review selalu terarah kepada penjelasan, mencari maklumat, sokongan justifikasi dan mencari potensi penyelesaian masalah berdasarkan sumber. Jadi bila kita dalam menerangkan, menjelaskan suatu perkara tu, apa saja fakta-fakta penting yang kita nak berbincangkan, cuba kita memfokuskan pada objektif dan penyataan masalah. Sebab tu penting bila kita nak menulis ni, bila nak menerangkan ke, kita harus ada satu tujuan, satu arah. Satu arah kita kepada objektif dan juga kepada penyataan masalah. Hala tuju penulisan lebih terfokus. Bila kita tahu apa keyword-keyword dalam penyataan masalah, apa keyword-keyword dalam objektif, kita lebih terarah dalam menulis. Kita lebih terfokus. Jadi penulis yang matang dapat mengetahui tujuan utama sebagai seorang penyelidik adalah bukannya seorang yang menjadi wartawan. So apa beza antara wartawan dan penyelidik? Wartawan ni hanya melaporkan. Okey, A kata apa, B kata apa, C kata apa, habis tu perenggan. D kata apa, E kata apa, F apa, kata perenggan yang kedua. Perenggan yang ketiga, G kata apa, H kata apa, I kata apa. Hanya melaporkan, itu wartawan. Seorang researcher harus memadankan, mensintesiskan. So berapa kajian melibatkan 3 citation. Apa yang harus dibincangkan oleh 3 citation ni? Apa yang persamaan mereka? Apa yang membezakan mereka? Apa yang lebih fokusnya? Lebih diutamakan? Apa perkara yang dia terlepas pandang? Apa yang kita boleh apply dalam keadaan ini? Jadi itu adalah perbincangan. Jadi penting juga dalam penulisan literature review yang dipanggilkan perbincangan supaya dengan merujuk penyataan masalah, supaya penulisan kita lebih terfokus, membentuk satu penceritaan naratif yang baik dan kita sebenarnya membantu dari segi penulisan ke arah terfokus ke arah solusi. Kerana objektif dari research question tak jadi sendiri. Dia dibangunkan disebabkan penyataan masalah dan tugas objektif dari research question adalah untuk menyelesaikan masalah penyelidikan itu. Okey, seterusnya yang ketiga adalah metodologi. Kenapa metodologi itu penting dalam penulisan literature? Kerana dia membantu untuk kita memilih strategi penyelidikan kita dalam bab 3 nanti. Kita nak tentu research design mana kita nak pakai. Kita nak tentu populasi apa kita nak guna. Sampling apa nak guna. Size sampling, teknik sampling apa yang nak guna. So strategi penyelidikan apa kita nak guna. Unit analysis apa nak guna. So nak gunakan data bebas. Nak guna data berulang. Data berulang ni siri masa lah. Minggu, bulan, tahun dan sebagainya. Okay, kita nak pakaikan time horizon. Nak pakai cross sectional ke time horizon.
kita nak pakai analisis apa, semua tu diperbincangkan dalam literature review. Tak ada satu pun yang pelik. Bila kita tengok dalam bab 3, tak ada satu pun yang pelik. Tak ada satu benda pun, tiba-tiba muncul ni, tak ada. Tak ada perkara yang asing, perkara yang pelik berlaku dalam bab metodologi sebab semua perkara tu ada tertulis dalam literature review. Sama ada dijelaskan secara tersurat ataupun tersirat. Dan perkara tu telah diperbincangkan dalam bahagian literature review mengaitkan metodologi. Macam kita cakap tadi, merujuk Fazli, beritahu objektif dia di mana, beritahu dekat mana kajiannya di Malaysia, dan beritahu teori apa yang digunakan, apa pemoleh ubah yang digunakan, apa metod. Jadi metod pun harus diperjelaskan. Tulisan literature review ini perlu membincangkan proses penyelidikan dari segi aspek metodologi, antaranya aspek reka bentuk kajian, pilihan metodologi, strategi penyelidikan, data, instrumen, unit analisis, populasi, sampling, kesahan, kebolehpercayaan, lokasi, andaian ataupun kita panggil assumption, dan teknik analisis dan kaedah interpretasi. Jadi banyak perkara review dalam metodologi yang kita boleh tulis dalam literature review. Okey, yang ketiga, membezakan. Supaya kita boleh dapatkan methodological gap, membezakan menulis metodologi di bab literature review dan bab metodologi. Okey, bab metodologi, bab 3 nanti kita cuma cerita tentang prosedur dia. Tengah ceritakan proses dia lebih detail. Tapi kita tak buat review. Dalam bab 2, kita review metodologi apa yang digunakan oleh penyelidik lepas. Jadi kena tahu jelas apa yang nak tulis bahagian dekat literature review, bahagian metodologi, apa dalam bahagian bab 3 metodologi yang harus ditulis. Saya ulangkan balik, bab 2 adalah bab review. So review method yang digunakan oleh kajian lepas. Dalam bab 3, cerita tentang prosedur, tentang protokol, metodologi ataupun aktiviti, proses, data collection sehinggalah sampai analisis. Itu membezakan aspek perbincangan metodologi dalam bab literature review dan juga bab metodologi. Okey, kemudian bab metodologi lebih kepada menulis prosedur dan andaian yang perlu ditulis secara terperinci, satu persatu mengikut proses seperti mana dalam reka bentuk kajian yang dilaporkan atau dicadangkan. Menulis metodologi di literature review memberi gambaran aktiviti dan proses penyelidikan sebenar akan dilaksanakan di bab metodologi. Contoh bab metodologi menggunakan penyelidikan bawang ataupun bahasa Inggerisnya research onion. Sebagai reka bentuk kajian, guna SAM dan perisian Amos, sampling kotak. Ini semua telah diperbincangkan dalam bab literature review. So bila kita bincang berkaitan dengan research design yang lepas, contoh kat sini pakai research design. So dalam research design tu dia beritahu dia punya apa digunakan dalam peringkat filosofi, mungkin objectively, apa dia punya approach digunakan didaktif, apa dia punya choice digunakan kuantitatif. Okey, kemudian digunakan research strategi dia mungkin digunakan survey. Okey, apa dia punya time horizon dia cross sectional. Apa aktiviti, apa teknik analisis yang digunakan adalah survey, gunakan questionnaire dan sebagainya. Jadi penting kita kena tengok, kita kena bincang apa metodologi ataupun reka bentuk penyelidikan yang digunakan bagi memberi gambaran aktiviti dan proses penyelidikan yang sebenar. Okey, dapatan seterusnya lepas selesaikan yang pertama tadi yang mula-mula sekali adalah berkaitan dengan teori, kemudian berkaitan dengan penyataan masalah, okey, kemudian berkaitan dengan metodologi, kemudian dapatan kajian yang keempat. So dapatan dan cadangan. Jadi bila sebuah penyelidikan wajar dia ada dapatan, dia ada cadangan. Sejauh mana bagaimana dapatan dan cadangan kajian lepas membantu penulisan literature review kita? Yang pertama, dapatan kajian merupakan aspek utama yang perlu diperbincangkan dalam penulisan literature review. Jadi ingat perkara yang utama. Jadi kita baru selesai bab 4 tadi analisis. Kita pun dapat dapatan. Jadi kita kena bincang dapatan itu. Alasan pelajar tidak menemukan dapatan yang sama tidak boleh diterima. Jadi kalau kita kata banyak kajian lepas tapi tidak sama dengan dapatan, jadi tak boleh diterima oleh SB. Kajian lepas yang hampir sama, CP-CP, berkaitan kecil, beza tapi proses niat objektif yang hampir sama, berkaitan secara langsung atau tidak langsung, memungkinkan potensi juga boleh dirujuk. Sebab tu bila baca baca artikel, bila baca artikel kita tengok macam mana nak tulis literature review, tengok dapatan dia. So walaupun dapatan dia sedikit ataupun jauh berbeza dengan apa yang kita nak buat, tapi mungkin ada yang sama. Sebab tu saya cakap tadi kajian yang hampir sama, CP-CP, ada berkaitan kecil, bezanya, tapi ada proses dan niat objektif yang hampir sama. Berkaitan secara langsung, memungkinkan potensi juga boleh dirujuk. Okey, seterusnya, dapatan dan cadangan ini
Bab pengenalan di bahagian jangkaan dapatan. Jadi dekat bab 1 kita dah tulis kepentingan ataupun signifikan kajian. Dari bab 1 kita tulis kepentingan ataupun signifikan kajian. Itu secara ringkas. Kita beritahu apa jangkaan dapatan yang kita dapat. Tapi kita akan tulis bahagian yang lebih detail dekat bahagian cadangan dekat bab 5. Biasanya bab conclusion kita akan cerita detail. Jadi persoalan dia sekarang ni, bila kita review, bila kita review literature review, tengok bahagian cadangan, so kita kena bagi tahu dalam literature. Selain daripada kenyataan dekat problem statement, kita boleh juga cadangan itu memantapkan dalam penulisan literature review. Jadi bab pengenalan di bahagian jangkaan dapatan, kepentingan kaya telah ditulis. Maka bab literature review perlu selari dengan menjelaskan serta membuktikan dengan sumber sokongan yang relevan. Jadi kalau dalam bab 1 dah tulis kepentingan dan signifikan kajian, make sure kepentingan dan signifikan kajian tu selari dengan apa yang you review dalam literature. Okay. Nombor 3, bincang dapatan kajian semuanya. Sama ada dapatan itu positif atau sebaliknya, negatif atau tidak signifikan, dan dapatan kajian, ulasan dan kajian konsep juga perlu diterima dalam menyokong. Jangan risau dapatan itu sokong atau tidak, positif atau negatif, kerana kedua-dua itu adalah kita punya dapatan. Jadi kita kena bincangkan dalam literature review. Jadi ini yang menarik. Bila dalam literature review tu ada yang perkara yang cerita positif, yang dicampur-campur juga dengan perkara negatif, kat situ adalah kita akan dapat satu perbincangan yang baik. Okey, sumbangan yang terakhir. Jadi dalam literature review ni, selain daripada teori dan konsep, problem statement, metodologi, dan analisis, dapatan dan cadangan, last sekali adalah sumbangan. Realisasikan dan kematangan dalam penulisan literature review ni sangat penting. Bila kita mampu untuk review dalam bab literature review, meng-highlightkan sumbangan kajian dia. Jadi kat sini menunjukkan kematangan dalam penulisan literature. Ramai penyelidik akan menjelaskan sumbangan kajian. Bab kesimpulan ini dapat beri manfaat, membantu memberi impak kepada akademia lah, kepada kerajaan lah, industri dan masyarakat. Namun begitu, ianya tidak selari. Jadi walaupun dalam bab 5 nanti kita kata dapat beri sumbangan kepada akademia, kerajaan, industri dan masyarakat, namun dia tak selari dalam penulisan literature. Jadi kita tak highlight pun kaitan literature review kita dengan kerajaan, industri dan masyarakat umumnya. Dalam sumbangan dalam bab kesimpulan ada, tetapi dalam literature review tiada. Sebagai contoh, kajian dalam pemilihan pembekal terbaik otomotif. Pelajar boleh mengaitkan sumber atau kajian lepas berkaitan models, akademik, polisi dan sebagainya dan kereta. Jadi bila you kaitkan dapatan kajian ke arah ni, jadi sikit sebanyak you kena kaitkan lah. Kena kaitkan apa yang you nyatakan dalam bahagian sumbangan ataupun impak dalam sebuah penyelidikan. Okey, bagaimana literature review ni dapat menjawab research objektif dan research question? Tadi kita dah bincang 5 perkara, teori and concept, penyataan masalah, metodologi dan analisis, dapatan cadangan dan juga sumbangan dan impak. Sekarang ni kita cerita how. Bagaimana literature review ni dapat menjawab research objektif dan research question? Tulis kajian literatur adalah berbentuk perbincangan, bukan hanya setakat melaporkan. Itu law nombor 1. Ethics nombor 1. Satu perenggan yang terbaik dengan satu gabungan, 2 tema saja. Satu perenggan ada pengenalan, isi, dan isi itu yang dan juga ada ayat sokongan, tersurat dan tersirat dan kesimpulan. Maksudnya dalam satu perenggan tu kena ada pengenalan, kena ada konten dan kena ada kesimpulan. Tulis itu perlu ada seni kreatif. Dalam penulisan literature review tu kena ada nilai kreativiti dalam penulisan. Ada masa kita bincang dalam konteks persamaan, ada bincang dalam konteks perbezaan, perbandingan, integrasi, analisis, sintesis, kritik, provokasi dan kesimpulan. Ikut sesuaian sentence atau konteks. Persembahan dalam penulisan perlu matang. Jadi jangan ingat, pastikan you all ingat bahawa literature review tak boleh plain. Pastikan ada jadual, rajah, infografik. Begitu juga dalam bentuk penulisan, conjunction word ataupun penanda wacana yang sesuai bukan pada semua ayat maupun perenggan. Walaupun selain itu tambahan lagi rujuk buku penulisan akademik. Jadi jangan nak banyakkan kepelbagaian penanda wacana kat sana sini tengok ada penanda wacana. Ikut kesesuaian nak laksanakan penanda wacana, dan penanda wacana bagus. Contoh lagi nak gunakan, contohlah yang paling saya suka adalah however. Walau bagaimanapun. Jadi kita macam reflect atau kontras daripada apa yang statement kita cakap sekarang ni, kita tambah dengan perkataan however. Okey, tulis mengikut tema lah. Jadi penting dalam literature review tu ikut susunan lah. Kalau kata 2.5 tu objektif nombor 1, 2.6 objektif nombor 2, 2.7 objektif nombor 3. Jadi kita dah susun tu. Okey, tema mengikut tulis literature review mengikut tema.
iaitu ikut research objective dan research question, sekalikan dalam perenggan yang sama walaupun di negara tempatan di luar negara. Jadi kita menulis literature review ikut research objective dan research question. Tak perlu dalam literature review kajian-kajian lepas dalam negara, kajian-kajian lepas luar negara. Tak perlu. Kerana aspek dalam negara dan luar negara tu harus dibincangkan sekali. Tulis dengan perspektif yang luas, sama ada konteks dalam dan juga luar negara, dan juga adakan dan selitkan isu semasa, pengetahuan umum iaitu kerajaan, politik, plan, polisi, ekonomi, dari segi bajet, prinsip pertumbuhan, sosial, kehidupan berkualiti dan kesejahteraan, teknologi, IR 4.0, big data, AI, agama, patuh syariah, halal dan kehamanian, penulisan juga seperti abstrak, ada 5 perkara utama. Okey, dalam abstrak ini perkara-perkara. Bila kita sebut tadi, bila menulis literature review bagi menjawab setiap objektif dari research question, antara poin lagi satu adalah bagaimana menulis seperti abstrak. Okey. Alright, dekat sini ini biasa dalam abstrak kena ada penyataan masalah atau isu, ada objektif umum dan objektif khusus, ada teori dan model, pemulih ubah tema, komponen, elemen, factors, negara, sampel, responder, unit dan skop, reka bentuk kajian, pilihan metodologi, kes strategi penyelidikan, sama ada kajian kes ke grounded teori ke kajian tindakan eksperimen survey, data atau instrumen, primary, soal sidik, senarai semak, sekretari data, sejarah, data numerik, analisis dan interpretasi, dapatan kajian, cadangan dan juga limitasi kajian. Jadi perkara yang tertulis dalam sebuah abstrak inilah perkara yang harus diperbincangkan dalam literature review. Bila kita bincang satu scholar merujuk Ahmad, so kena kaitkan 13 perkara ni. Okey, contoh untuk bina literature review, outline. Okey, ni ambil contoh So untuk kita faham ni, saya bagi satu contoh. Contoh kat sini kita ada 6 research question. Saya pakai kat sini research question RQ1. Okey. Okey, kita ada 6 research question. Research question nombor 1, okey, kita cuma follow ni dummy lah. Kita dummy macam mana berdasarkan research question. Katalah you all ada research question. Inilah rupa research question kita. Okay, nombor 1, apakah tahap faktor-faktor pembelajaran PhD dalam mencapai graduate on time? Ini saya buat dummy je lah research question dummy. Mengapakah manfaat pembelajaran secara berstruktur dan sistematik bagi pelajar PhD dalam mencapai GOT perlu dianalisis? So, objektif nombor 2 saya gunakan perkataan mengapakah, why. Tadi objektif nombor 1 gunakan apakah tahap. Objektif nombor 3, adakah terdapat kesan langsung antara teknik tulis tesis, artikel, bimbingan berstruktur, jalinan komuniti dan juga bengkel pendidikan dalam mencapai GOT. Research question nombor 4, adakah terdapat kesan tidak langsung? Beza nombor 3, 4, kesan langsung dan kesan tidak langsung. Research question nombor 5, bagaimana membangunkan sistem pembelajaran PhD bersepadu? Bagaimana membangunkan sistem pembelajaran PhD bersepadu? Research question nombor 6, bagaimana mengesahkan sistem pembelajaran PhD bersepadu. Jadi nombor 5 tu bangunkan sistem, nombor 6 tu mengesahkan sistem. Jadi kita ada 6 research question, mula-mula tentukan tahap, kemudian kita nak tahu mengapakah manfaat pelajaran secara berstruktur, adakah terdapat kesan langsung, nombor 3, terdapat kesan tidak langsung, research question nombor 4, research question 5, bagaimana bangunkan sistem, research question nombor 6, mengesahkan sistem. Okay, berdasarkan 6 research question ini, jom kita bina outline dalam bab 2. Duduk dekat mana? Jadi dia duduk dekat 2.8. Ini contohlah. Mungkin 2.7 tengah cerita kerangka konseptual, tengah cerita variable, 2.7, 2.6, 25 sampai. Jadi saya letak 2.8. Tapi kalau you nak letak 2.6, 2.5 pun boleh. Jadi 2.8 tu saya tengok. Saya punya objektif research question, Saya punya research question tadi, apakah tahap faktor-faktor? Jadi saya letak je dekat 2.8 tu faktor-faktor pelajaran PhD dalam mencapai GOT. Nanti kalau panel tanya mana satu perbincangan dalam literature review untuk menjawab objektif nombor 1, saya kata 2.8. Jadi saya cuma buang je perkataan apakah tahap, jadi faktor-faktor pelajaran PhD dalam mencapai GOT. Nombor 2, 2.9, saya letakkan 2.9. Manfaat pelajaran secara berstruktur dan sistematik bagi pelajar PhD dalam mencapai GOT. Yang ini saya merujuk pada saya punya research question nombor 2. Jadi research question saya nombor 2 tu duduk dekat 2.9. Okey, kemudian tengok ni, kesan faktor-faktor pelajaran PhD dalam mencapai GOT. Nak tengok kesan faktor pelajaran PhD. Saya tahu kita bincang kesan langsung dan tidak langsung. Jadi saya letak 2.10. 2.11 kesan langsung, 2.12 kesan tidak langsung. Nampak tak saya punya research question nombor 3 dengan nombor 4. Terdapat kesan langsung, research question nombor 4 terdapat kesan tidak langsung. Jadi saya jadikan dia sebagai 2.10.
Okey, 2.11 sistem pembelajaran PhD. So ada pembangunan sistem pelajaran PhD dengan penilaian dan pengesahan sistem pelajaran PhD. So yang ini merujuk pada research question nombor 5 dan 6. Jadi research question nombor 5 untuk bangunkan sistem dan research question nombor 6 mengesahkan sistem, saya ringkaskan jadi macam ni. Jadi membangunkan sistem pelajaran 2.11.1, 2.11.2 adalah mengesahkan sistem pembelajaran. Nampak? Bila panel tanya nanti, kalau supervisor pun tengok, dia tak risau sebab kita memang dah tulis bahagian pengkhususan, bahagian yang penting iaitu menulis literature review bagi menjawab kepada ataupun bagi menjelaskan research question. Okay. So ada 6 research question tadi dan saya menjawab perbincangan tentang research question tu jatuh dekat 2.8 sampai 2.11. 2.8 adalah faktor pelajaran PhD capai GOT. 2.9 manfaat pelajaran secara berstruktur dan sistematik bagi mencapai GOT. 2.10 nak kesan faktor-faktor pelajaran secara berlangsung dan secara tidak langsung. 2.11 sistem pelajaran PhD, pembangunan sistem dan penilaian dan pengesahan sistem pelajaran. Okey. Alright, sekarang ni kita bincang teknik. Okey, sebelum tu saya nak buka soalan. Mungkin ada soalan nak tanya bahagian ni. Sebab saya memang kerap juga kadang-kadang bila sampai dekat proposal defense, bila bab 2 dia not strong, saya advise macam ni lah. Jadi saya susul dan saya bantulah dia. 2.8, 2.9, 2.10 dan 2.11. Okay, sebelum kita masuk kepada template untuk menjawab persoalan kajian research question ni, jadi kalau ada soalan boleh tanya. Jika tiada research question, bolehkah outline ini dikaitkan dengan problem statement? Takkan dalam sebuah penyelidikan tak ada research question? Okay, biasanya dalam research, kita ada problem statement. Kemudian kita ada objektif. Kita ada research question dan kalau orang kuanti dia ada hipotesis. Mungkin Haini Hayati boleh bantu saya. Jarang juga saya jumpa research yang tak ada objektif ni. Tak ada research question, dia ada problem statement. Jadi macam mana tu Hayati? Memang saya beritahu tadi, kalau ikutkan, memang sebahagian kecil, memang kena kaitkan dengan pernyataan masalah. Okay, nampak ni tadi. Kita punya point, sorry. Okay, ni. Nampak? Kita kaitkan dengan pernyataan masalah. Kita ada 5 kan, kaitkan dengan teori dan konsep, pernyataan masalah, metodologi dan analisis, dapatan dan cadangan dan sumbangan. So, masalah dalam kajian. Cuma, kalau tanya saya dalam sebuah penyelidikan, kalau tak ada objektif, question dengan hipotesis tu nampak rare lah. Kajian ini kajian teknikal. Tak ada objektif ya Hayati? Mungkin boleh respon, takkan dalam sebuah kajian teknikal pun tak ada objektif penyelidikan? Rasanya objektif penyelidikan mesti ada. Objektif ada. Jadi jawab ikut objektif. Kan sini research objective / research question. Nampak ni, research objective / research question. Okey. Antara chapter 1, 2, 3, yang manakah pada pendapat peribadi doktor patut dimulakan mudah bagi novice? Macam ni bab 3 memang saya tak boleh nak buat. Melainkan kalau saya ada experience lah, maksudnya macam researcher, lecturer kan. Lecturer ni dah 10 tahun buat jadi lecturer pun buat PhD. Dia mungkin dia expert sikit. Dia dah biasa dengan literature review, dia dah tahu dengan metodologi, dia boleh buat metodologi. Okey. Tapi kalau tanya saya sebenarnya, kalau saya advise bab 1 kena buat juga. Tapi tak complete. It's not sempurna. Buat dulu berdasarkan pembacaan yang ada. Mungkin orang tengah buat bab 1 ni literature review tak banyak. So baca mungkin tak sampai 20 jurnal. Dah nak buat bab 1. Jadi saya punya latar belakang simple. Saya punya pernyataan masalah pun simple, satu perenggan mungkin. Jadi ada objektif, ada research question, kita punya plan, macam mana solution kepada kita punya problem statement. Kita ada tulis sikit kita punya definisi operasi, ada kepentingan kajian dan juga limitasi kajian. Tapi tak lengkap. Jadi kita lompat terus kepada chapter 2. Jadi bila buat chapter 2, betulkan balik. Bila dah siap bab 2, jelaslah pernyataan masalah. Boleh update balik literature review, latar belakang. Boleh update balik kita punya kepentingan dan limitasi kajian. Kalau tanya saya, kita kena start juga dengan bab 1. Sebab kalau tanpa ada bab 1, kita nak buat literature review pun tak tahu nak mula kat mana. So tapi literature review kita kena lengkapkan. Jadi kalau tanya saya, bab 1 kena mula. Kalau tidak, bab 2 tak ada nak buat. Jadi bila bab 2 dah boleh buat, lengkapkan bab 2. Kerana bila melengkapkan 2, jadi bab 1 pun akan siap. So bab 3 pun tahu arahan. Tahu kita nak ke mana. Macam mana kita nak bentuk. Kita dah tahu dah nak buat kuanti, kuali. So kita takkan tahu pasal kuanti atau kuali bila selesai literature review. Bila dah selesai literature review, kita tahu kita buat kuanti ataupun kuali dan sebagainya. Jadi kalau tanya saya, macam ni, you nak terus pada bab 2. Saya rasa bab 2 penting. Tapi you tak boleh terus direct bab 2 kalau you tak ada asas, you tak ada direction. You tak tahu apa punya masalah kajian secara umum, you tak tahu objektif secara umum, macam mana you nak buat literature review?
Jadi literature review tu memang berpandukan. Sebab saya katakan ni, tulis literature review, at least you dah ada objektif dan penyataan masalah. Walaupun objektif dan penyataan masalah tu bukanlah yang final, tapi itulah untuk gerakkan literature review, itulah objektif dia. Itulah permasalahan kajian dia. Okey, untuk membuat ketiga-tiga chapter, ini align antara satu sama lain. Betul? Macam cakap tadi kan, 2.2. Perasan tak? 2.2. Kita buat 2.2 tadi untuk kita extend dekat latar belakang kajian. Jadi 2.2, 2.3 untuk kita extend dekat 1.2 iaitu latar belakang kajian. So yang tadi ni, nampak tak yang kita tulis ni tadi? Okey, kita tulis ni. Dah tulis literature review ni tadi kan? Ni. 2.8 sampai 2.11. 2.8, 2.9 ni, satu atau dua perenggan terakhir 2.8, perenggan terakhir 2.9, 2.10, perenggan terakhir 2.10, perenggan terakhir 2.11 ni, kalau kita himpunkan perenggan terakhir atau dua perenggan terakhir 2.8, 2.11, ini adalah problem statement. Kalau you nak tahu, 2.8 dengan 2.11 ni membekalkan research gap ataupun penyataan masalah. Sebab tu be careful bila buat 2.8, jangan terus main side je. Perenggan yang terakhir kena simpulkan. Jadi bila you dah review 2.8, apa you boleh kata 2.8? Banyak kajian orang buat apa? Kita samakan. Apa yang membezakan? Apa yang banyak orang dah buat? Apa yang kurang orang buat? So kalau 2.8 ni, faktor-faktor macam mana yang orang buat? Apa yang orang tak tengok balik? Jadi sebenarnya 2.8 ni bila you buat kesimpulan dua perenggan terakhir tu, dia membantu dalam pembinaan penyataan masalah. Sama juga 2.9 sampailah 2.11. Jadi itulah berlaku alignment. Jadi bab 3. Jadi bab 3 kita mulakan dalam 3 adalah pertama sekali kita nak ceritakan tentang falsafah. Dalam kajian kita ni nak pakai positivism. Jadi ada dalam literature review cakap beberapa kajian telah menggunakan kuantitatif dengan mengamalkan positivism antaranya. Jadi dah sebut dah dalam literature review ada positivism. Sebab tu kita pakai bab 3 positivism. Kemudian kita nak pakai didaktif. Sudah ada dalam literature review mention pasal didaktif. Kita nak gunakan survey. So ada dah kajian lepas yang gunakan survey dalam kita punya literature review. Jadi penting bab 2 sebenarnya bagi direction dan juga beritahu dalam bab method apa sebenarnya yang kita perlu guna buat. Jadi kita dah beritahulah dalam kita punya metodologi. Jadi berdasarkan literature review kita tahu method apa yang nak digunakan. Okey, itu saya respon ni sekarang ni. Saya tengah respon soalan-soalan yang berkaitan dekat chat lah. Okey, semua dah terjawab dah. Okey, next. Kita nak tengok template. Jadi kalau jawab macam ni, bila kita buat outline macam ni, first thing first, kalau penilai tanya, kita tak goyang. Fazli, mana literature review yang besar research objektif nombor 2? 2.9? Fazli, mana literature review yang jawab tentang objektif nombor 3 dan nombor 4? 2.10? Jadi kita tahu benda tu. Jadi kita pun kupas. Apa nak kena kupas dekat bahagian ni? Apa nak kena kupas 2.10, 2.8 ni? Yang kita dah bincangkan tadi. Sama ada merujuk pada 13 elemen abstrak ni, ataupun 5 tadi yang kita bincangkan tadi yang berkaitan dengan penulisan yang kita buat berdasarkan kena kaitkan teori, konsep, kaitkan penyataan masalah, kaitkan metodologi dan analisis, dapatan cadangan dan sumbangan. Boleh kita dapat penulisan yang baik untuk bahagian outline ni. Okey, sekarang ni kita nak bincang sedikit, bukan bincang lah, nak tunjuk, nak nyatakan bahawa kita ada template untuk kita buat run besok untuk menjawab persoalan kajian. Contoh dia macam ni. Dengan andaian, kita dah tulis dah research question tu kat atas. Menentukan, kita dah tulis dah research question kita apa. Jadi mudah. Jadi bila kita dah tulis research question, katakanlah ni research question nombor 1. Research question nombor 1 sebenarnya dia dekat sini kan. Dekat 2.8. Jadi ni kita nak tulis 2.8 ni. Apa nak kena tulis dekat 2.8 ni? Jadi kita buat template macam ni. Jadi berdasarkan research question nombor 1 tu saya jumpa 5 kajian. Berdasarkan research question nombor 1 tu jadi saya jumpa kajian AIFA, jumpa kajian Bibiana, kajian Cepaka, bagian Dian dan Elisha. Saya jumpa 5 kajian. Jadi saya masukkan dalam table saya ni, AIFA ni apa objektif kajian dia? Bibiana ni apa objektif kajian dia? Masuk sampai Elisha. Kemudian AIFA kajian dia negara mana? Jadi letak sampai Elisha negara mana. So beritahu AIFA ni menggunakan teori ataupun konsep apa? Tulis kat sini sampai Elisha. Mereka bentuk kajian dia, strategi kedah, sampel, dapatan kajian. Okey, nah kalau nampak kat sini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada tujuan, negara, teori, reka bentuk, strategi atau kaedah kajian, sampel, dapatan cadangan. Boleh tak saya tambah lain? Boleh. So you boleh letak perkataan analisis,
you boleh letak perkataan sumbangan. Kat sini sumbangan tak ada kan, dia cadangan sumbangan. So kat sini pun tak cerita analisis, boleh letak analisis. Lagi banyak point you letak kat sini, lagi banyaklah perenggan yang boleh ditulis. Jadi dekat 2.8 ni bolehlah berperenggan-perenggan tulis. Ini pun hanya berujukkan 5 citation, mungkin you ada lagi banyak citation. Okey, ini namanya template bagi menjawab research question. Jadi kalau ada 10 research question, 10 set ni kena buat. Kalau you punya research question ada 5 set kena buat. Jadi baru tahu bila orang kata bila perbincangan tentang literature di 2.8 ni, so melibatkan 5 kajian yang hampir sama. So kat sini kita akan bincang. Dekat sini kita key in dalam Excel. Tapi bila nak tulis dalam chapter, kita tak perlu lagi buka journal tu. Kita dah tahu dah sebab kita dah buat summary, sebab kita boleh huraikan sendiri menggunakan ayat sendiri. Okey, ini tak ada apa tadi kan. Jadi yang tunjukkan tadi research framework tadi. Okey. Okey, ini nak tunjukkan research framework tadi. Ini nak detailkan sikit lah. Okey. Tadi research framework kita tengok tadi, kita faham kan. Ni kerangka teori. Kita menggunakan 3 teori. Kemudian kita refer beberapa konsep, model, polisi, garis panduan, amalan. Jadi dengan kehadiran teori dan beberapa konsep ni berbentuk kerangka konseptual kita. Jadi next saya nak tunjuk. Okey, nampak tak kat sini? Tadi kalau kita tengok, kita ada ASX, AYY, BSS, BTT, CJJ dengan CKK. Kita ada 6. Jadi yang ni saya tulis kerangka konseptual tu macam ni. Okay, kita boleh buat macam ni juga. Nampak tak? Kita boleh keluarkan research framework sama ada nak buat ASX, AYY, BSS, BTT, CKK, CJJ. Boleh buat anak panah? Kalau nak tengok hubungan ni jadi boleh. Jadi berdasarkan teori dan juga model tadi ni, teori dan konsep tadi boleh membentuk kerangka kajian macam ni. Ni research framework macam ni. Ataupun boleh macam ni. Maksudnya yang CKK ke CJJ ni, yang daripada C ni menjadi DV. Jadi tengok ASX pergi CKK, SSF pergi CJJ. So boleh buat macam ni. Okay. Jadi berdasarkan conceptual framework tadi yang macam ni, asal conceptual framework ni, ada setengah orang buat research dia sampai conceptual framework je. Ada orang theoretical framework, conceptual framework, boleh extend lagi research framework. Okey. Ini contoh macam research framework lah. Okey. Ini contoh. Boleh juga kita permudahkan. Jadi ni asas dia. Ni asas dia. Saya detailkan lagi, boleh jadi macam ni. Boleh buat ASX kepada BSS. ASX kepada BTT. XYY ke sini. Nampak ni. So kalau kat sini kita boleh bangunkan 16 hipotesis. Direct effect ada 8, indirect effect 8. Tu sekarang indirect effect lah, maksudnya melalui BSS ni lah. 1, 2, 3. 1, 2, JJ. Ini yang ASX kepada BSS kepada CKK. ASX kepada BSS kepada CJJ. AYY kepada BSS kepada CKK. XYY kepada BSS dengan CJJ. Dah 4 dah. Lepas tu bawah pula. ASX kepada BTT kepada CJJ. Lepas tu AYY pada BTT pada BCJ. Lepas tu ASX dia banyak. Dia pusing-pusing ada 8 indirect effects. Okay. Okay, kemudian kita boleh buat macam ni juga. Kalau tak nak buat yang macam contoh ni, boleh buat contoh macam ni. Jadi kat sini AS, AYY, BTT dengan BSS. So ada CKK dengan CJJ. So nampak ada DV. So kat sini kalau base pada framework ni ada direct effects, ada 14 campur 8. Kalau hipotesis campur 22. So kalau model macam ni boleh buat 22 hipotesis. Kalau macam ni kita boleh buat 16 hipotesis. Okay. Kalau macam ni kita boleh bangunkan 19 hipotesis. Kalau kat sini yang direct macam ni kita ada 6 saja hipotesis. So kita ada banyak pilihan. Ini contoh saya nak tunjuk lah. Berdasarkan kerangka macam ni kita boleh bangunkan jadi 16 hipotesis atau 22 hipotesis atau 19 hipotesis atau 6 hipotesis. Just nak tunjuk lah kan. Kalau macam mana pergerakan daripada conceptual framework tu boleh jadi research framework jadi macam ni. So bila research framework ada anak panah ni, ni dah anak panah ni dah complete ni, letak hipotesis pula nanti. So ini dah panggil dengan research framework lah. So kita punya conceptual framework tu masih lagi bersifat not detail lah. Tapi ada juga yang buat yang ini dipanggil juga sebagai conceptual framework. Ni tengoklah hasil perbincangan dengan supervisor. Kalau macam saya boleh jadikan ni sebagai research framework sebab detail. Kalau sebelum detail tu, ni kerangka theoretical lagi general. Kemudian saya dah specify dah ini ada jadi conceptual framework dia, dan research framework saya jadi macam ni. Okay. Okay.
Ya, kena chapter 1, chapter 2 kena seiring, mana boleh asing-asing. Sebab tu kalau orang tengok nanti, kenapa chapter 2 you berbeza dengan chapter 1? Kenapa penulisan chapter 2 tidak berpandukan objektif? Bermaksudnya chapter 1 tak berpandukan chapter 1. Kenapa you punya literature review tak selari dengan penyataan masalah? Maksudnya chapter 2 tidak selari dengan chapter 1. Sebab tu memang kena selari, research memang kena selari. Bukan dah siap bab 1, tutup bab 1, terus buat bab 2. So bila bab 2 tu, bila dah siap bab 2, in proses pun tengah buat bab 2, sila tambah baik bab 1. Sila tambah baik bab 1. Okey, macam kajian saya ni, macam mana nak buat research question dan nak tahu kuantitatif atau quality, please share. Okey. Macam mana saya nak cakap Kajian saya macam mana nak buat research question. So research question ni berdasarkan problem statement. Okay, kita bangunkan research question dia berdasarkan problem statement, malah dia berkait dengan research objektif juga. Research objektif dan research question berdasarkan problem statement. So kita sebenarnya kita kena buat direction. Sebab tu Rosli kena buat literature review. So bila buat literature review, kita masukkan matrix, kita dapat tahu bahawa topik yang kita nak buat ni lebih strong untuk kualitatif atau kuantitatif. Kalau dalam research nak buat kuanti pun boleh, nak buat kualitatif pun boleh. Kalau nak buat kuantitatif, macam ni pembangunan research question dia, macam ni objektif dia, macam ni problem statement dia. Saya nak buat research kualitatif. So macam ni cara nak tulis literature review dia, macam ni research question, research objektif dan problem statement. Jadi kalau tanya saya, kalau you tanya saya boleh pilih saya nak buat research kuantitatif atau kualitatif. Tapi saya bohong kalau saya terus pandai. Tak, saya kena tulis literature review. Berdasarkan literature review, topik yang saya nak buat tu, knowledge tu macam mana? Dah banyak orang tahu ke tak banyak orang tahu? Tapi kalau kajian saya nak buat tu, teori pun tak ada, benda baru, ni benda inovasi, penyelesaian masalah semasa. Jadi saya tak boleh buat kuantitatif. Saya kena buat kualitatif. Tapi kalau topik yang saya nak buat tu, walaupun baru, dah banyak orang cover, instrumen pun dah ada, questionnaire pun dah ada, teori pun dah banyak. So yang tu saya buat kuantitatif. Dalam konteks tu sebab apa? Sebab kuantitatif adalah teori testing, bab kualitatif adalah teori building. Jadi saya kena tahu konteks tu dulu. Lepas tu saya bina lah. Saya tak ada masalah untuk bina research question dengan research objektif. Tapi sama macam Lau cakap tadi, betul. Kita boleh bina objektif, research question sebanyak mungkin kita boleh bina. Tapi adakah dia align? So adakah kita punya objektif, research question align dengan penyataan masalah? Adakah kita punya literature review align dengan objektif dan penyataan masalah? Tu yang kenapa kita kena selari. Jadi itu kena faham bahawa literature review adalah membekalkan maklumat. Membekalkan maklumat kepada bab 1, membekalkan maklumat kepada bab 3, membekalkan maklumat juga dalam bab 4 ataupun bab 5 nanti. Okey, alright. Terima kasih doktor. Sama-sama. Jelas sangat, jelas. Okey, terima kasih. Okey. Alright, yang ini yang lain-lain lah Ini ada juga, ni kalau sebut direct effect, dia direct je. Direct je. Kalau saya cakap ni kan, kalau hipotesis tu dia direct effect, dia direct. Ni direct, ni direct, ni direct, ni direct, ni semua direct ni. Direct ni. Kalau katakan indirect tu dia macam mediator. BSS ni mediator. ASX mediator, dia nak capai ke SKK. SS mediator kepada CJJ. Tu yang dapatkan indirect effect tu 11 campur 8 dia 19. Kalau macam ni tak ada indirect, semua direct. Tu yang jadikan 6 saja hipotesis. Ini siapa yang buat kajian gunakan mediating, moderator, dia fahamlah gambar rajah ni Tapi kalau tanya saya, kalau industri nak macam ni je, macam last ni. Dia nak direct je. Jadi kalau kata sebut direct ni sangat praktikal untuk industri lah. Tapi dalam academician, dia nak indirect effect dan sebagainya kan. Okay. Ni nak tunjuk lah, bila saya tunjuk gambar rajah ni tu, kata bila dah ada TF, dah ada conceptual framework, nak buat research framework. Macam mana nak buat research framework? Itu saya tunjuk ni. Macam mana jadi research framework. Okay. Alright, jadi kita dah selesai dah piramid terbalik. Kita dah selesaikan bahagian pengenalan dan overview 2.1, 2.2. Kemudian kita dah cerita tentang teori, kita dah cerita tentang konsep dan juga pemulih ubah. Kita dah cerita tentang penulisan literature review bagi menjawab persoalan dan objektif serta permasalahan dan metodologi kajian. So last sekali rumusan. Rumusan pun kita dah bincangkan tadi masa sesi awal, bagaimana nak tulis 2.1 dan 2.10 contohnya. Kalau katakan 2.10 tu kita punya kesimpulan. Okey, nanti kalau orang tanya kenapa banyak sangat outline sampai 2.14 ke contohnya, kenapa perlu ada bahagian seperti ayat persoalan, kenapa kena buat literature review macam ni, yang kita buat ni, kenapa kita nak buat literature review macam ni. Okey, kemudian ada persoalan, kenapa perlu bincangkan metodologi di bab kajian,
Okay, first, kenapa bincangkan metodologi kajian? Sebab kita tengah buat review metodologi. Kenapa kita nak kena tulis literature bagi persoalan kajian? Supaya kita nak membekalkan maklumat bagi menjawab setiap persoalan objektif kajian. Kenapa perlu banyak online? Untuk kita menjawab. Okay, jawapan dia, mohon maaf Prof, saya tulis semua perkara ini ingin membincangkan aspek utama dalam proses penyelidikan, iaitu teori, pemoleh ubah, metodologi, analisis, dapatan, cadangan yang bersesuaian, boleh menjelaskan serta menjawab setiap objektif dan persoalan kajian. Secara ringkas, saya buat 1, 2, 3 ni sebab nak jawab dan menjelaskan objektif dan persoalan kajian. Okey, kita ambil secara keseluruhan bila kita dah cover semua, dah cover piramid terbalik. So kita tengok kat sini macam mana tulis kajian literatur dalam pembinaan kajian, kerangka kajian. Okey. Okey, jadi secara umum lah bila nak jelaskan research question dan research literature review, nampak ni. Overview of research chosen broad topic, the field that contain your research question. Apa saja pun kita nak buat sebab kita nak menjawab kita punya research question. Explanation of sub area because nak contain for research question. In-depth analysis of research relevant to research question. Kita buat literature review deep, literature review detail, literature review critical, literature review systematic. Sebab kita nak evaluate research objective direct relate on your research question. Ingat, sebab tu kat sini stand ni nak beritahu bahawa apa saja yang kita buat dalam tesis ni, apa saja tindakan kita dalam konteks literature review, sebab kita nak menjawab kita punya research question ataupun research objektif. Okey, ini gambar rajah ni. Ini tunjukkan satu gambar rajah. Okey, broad topic, specialized sub area. Semua. Kita buat broad topic ke specialized sub areas ke arah objektif. Ataupun research question. Nampak objektif dan research question benda yang sama. Menunjuk pada titik hitam ni. So titik hitam ni adalah research objektif dan juga research question. Kita nak buat broad topic pun fokus pada objektif dan research question. Nak buat specialized sub area pun fokus pada objektif dan research question. Jadi kat sini saya ringkaskan tadi. Kita ada kerangka teori, kerangka konsep dan kerangka kajian. Okey, semua yang kita buat kerangka teori, kerangka konsep, kerangka kajian ni, apa yang kita bincang dalam literature review ni sebenarnya untuk kita menjawab research objektif dan research question. Buat research background dan problem statement untuk menzahirkan objektif dan research question. Bila tulis literature review, pastikan teori, konsep dan pemoleh ubah dan kajian-kajian lepas, penulisan tu terfokus pada bagi menjawab dan menjelaskan research objektif dan research question. Okey. Ini bahagian-bahagian yang penting yang saya rumuskan dalam gambar rajah. Okey, template ataupun outline dalam senarai semak literature. Jadi ini contoh. Yang ini saya tak bagi lagi dalam kita punya grup WhatsApp. Nanti saya bagi contoh yang gambar rajah ni dalam kita punya grup WhatsApp, saya letak dalam words. So kedudukan ni boleh berubah. Okey, ini dari segi outline. So kita ada 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8. So nombor 22 tu adalah overview. Kita bincangkan tadi kan 2.2 adalah research background extension. Kita dah tulis dah dekat latar belakang. Tapi latar belakang tu terhad penulisan dia kerana itu adalah bab pengenalan. Jadi nak cerita lebih lanjut tentang 2.1 dalam latar belakang boleh ditulis dalam 2.2. Contoh cerita pasal overview, cerita filosofi ke, transformation ke, evolution ke. Okey, kat sini 2.2. Buatlah 2.21, 2.22, 2.3. Okey, kemudian masuk 2.3 kita dah cerita teori dah. Kita dah cerita asas utama dalam sebuah penyelidikan. Lepas tu main, basic knowledge kat sini kat teori. So ceritalah ada gunakan satu teori, ada guna dua teori. Last kali dah habis cerita pasal teori, kita bolehlah bangunkan theoretical framework. Theoretical framework hanya dapat dibangunkan bila kita dah habis cover berkaitan dengan teori. Okey, kemudian kita ada konsep sokong. Kita nak sokong teori ni. Dalam sebuah research nak nampakkan realiti kena sokong. Kita refer model lah, benchmarking, policy, practice, standard daripada sumber akademik, sumber industri, sumber kerajaan dalam negara dan luar negara. Jadi kita bincanglah model, policy, standard, practice. Mungkin ada lagi. Bawah lagi banyak. Guideline dan sebagainya. Okay, kemudian dah bila cerita pasal teori dan juga konsep, kita boleh dah cerita tentang kita punya team ataupun pemoleh ubah. So kalau dalam kuantitatif dia adalah independent variable. So dia start dengan dependent variable dulu. Kemudian ada independent variable. Kemudian others variables. Kalau kualitatif kat sini kita punya awalan teams lah. Kadang-kadang tak letak pun teams. Tapi kita letak satu topik. Kita tahu kat sini kita nak dapatkan apa yang lebih khusus. Kemudian last sekali hypothesis development. Ini yang kita bincangkan tadi tu. Macam yang ni cerita hypothesis development sebab dia adalah kuantitatif. Kalau research dalam kualitatif atau research lain selain daripada kuantitatif, so kita boleh gunakan research question based pada abstract discussion. Inilah ni. Kalau yang 2.8 ni research question nombor 1 punya literature.
2.82 research question nombor 2 punya literature. Ini maksudnya penulisan literature review merujuk pada research objektif atau research question. Jadi yang kita bincangkan tadi. 2.8 ni tadi macam ni lah. Yang kita bincang tadi. Ni 2.8. Ni 2.8, 2.9, 2.10 dan 11 ni merujuk pada outline berdasarkan merujuk pada objektif. Okey. Last sekali nanti conclusion lah. Ada kelas conclusion. Sebab tu jadi kita akan bedah beberapa cases untuk tengokkan outline. Ni contoh cadangan untuk outline kat bab 2. Okey, dan siapa yang buat kuantitatif memang kena mulakan dependent variable. Ramai juga yang kadang-kadang tak dependent last kan. Tapi sebenarnya dependent. Sebab dependent merujuk pada penyataan masalah. Nampak ni? Dependent variable adalah problem statement. Independent variable adalah solution 1.0. Others variable, mediating, moderating, control variable adalah solution 2.0. Solution. Selain pada nak tahu apa independent sebagai solution, others variable juga adalah solution kepada permasalahan. Permasalahan kita berada pada DV. Dependent variable. Bila sebut masalah kajian, masalah kajian tak semesti negatif. Masalah kajian menjadi positif, tapi masalah kajian menjadi DV. Okey, template untuk membangunkan kerangka kajian. Ini contohlah kan. Kita tahu kajian kita ada main teori atau saya letak sini grand teori. So kita ada teori utama tadi A, B, C. Kita tahu kan semua kajian ni memang kita tahu A, B, C ni you pegang. Walaupun ada yang tak buat A, B, C ni, tapi kita rasa A, B, C ni memang daripada teori asal ni tak boleh nak kecualikan B ni. Okay, jadi kita nak fikir what's next. So kalau kita buat ABC saja, kita dah sama dengan teori asal. Jadi kita plan, tengok kajian-kajian lain. Okay, teori baru pun ada pakai D. Tengok industri pun ada pakai D. Dengan benchmark pun ada pakai D. Ikut literature review pun pakai D. Jadi you nak tambah lagi kajian ni menggunakan A, B, C, D. Jadi kajian ni kalau tengok ABCD tak ada siapa pun buat ABCD ni. Adalah dekat literature review tapi literature review dah betul umum. A kaji apa, B dia tak integrate, dia tak subset ataupun jadi set. Jadi kalau dalam kes ni saya nak jadikan D sebagai saya punya keperluan untuk bersama dengan ABC kerana merujuk kajian-kajian terbaru berdasarkan industri, berdasarkan akademik, berdasarkan halu tuju dan sebagainya. Memang D ni perlu dibuat. Jadi saya membangunkan tambah lagi D dalam saya punya kerangka kajian. Jadi saya buktikanlah nampak. D. Jadi banyak kajian-kajian terbaru sekarang membincangkan D. Jadi kalau ikut tradisional cuma A, B, C. Jadi saya tambah D kat sini. Jangan tak banyak-banyak. Tambah D pun dah cukup sampai level PhD. Okay, jadi kita dah selesai dah kah piramid tablik ni. Piramid tablik ni kita dah selesaikan semua. Okay. Alright, ini tak apa lah. Sama juga kenapa kita buat kerangka tu, kerangka ni sebab kita nak jawab kita punya objektif dan persoalan kajian. Okay, ini template dia. Okay, template ni kita akan bincangkan lebih lanjut esok. Cuma saya nak review je supaya malam ni juga saya akan bagi template Excel tu. So template Excel tu saya akan bagi malam ni supaya boleh tengok-tengok. Okay, petang ni rehatlah dulu. Lepas pukul 4.30 ni kita rehat dulu. Nanti malam nanti saya bagi. Saya pun nak tengok sikit Excel tu. Saya tengok repair sikit apa yang patut. Nanti saya dah siap saya repair tu. Saya akan bagi template Excel tu. Besok kita akan gunakan Excel tu. Alright. Ni secara umum lah kan. Nak beritahu kita dah bincang dari awal tadi. Kita akan buat master list. Okay, master list ni. Okay, master list ni mungkin lebih banyak. Okay, yang ni akan berubah berdasarkan kita nak bincang besok. Ini secara asas. Ada kita kena rekod authors, tahun, negara, bahan, jenis articles, tajuk, skop, objektif, persoalan atau hipotesis. Kita ada teori, model, polisi, plan atau penanda aras. Kita ada reka bentuk penyelidikan, strategi kaedah penyelidikan, soal sidik, adopt ke adapt, temu bual. Kalau saya letak N tu tak adalah. Kajian tu tak ada, saya letak N. Kita ikut je atas tu. Yang mana tak ada gantikan dengan N. IV dia ataupun tema, DV dia, moderating, mediating, sample, teknik sample, unit analysis, dapatan kajian, justifikasi dapatan, cadangan kajian akan datang, implikasi impak dan remark. Biasanya kita akan buka template tu, kita ubah sesuai. Besok kita akan customkan kita punya template supaya saya terangkan satu-satu apa dia masukkan ni. Kalau ikut kat sini ada berapa ni semua ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ini 27. Jadi kita akan bincang lebih dari 27 ni besok. Ini sebagai asas je. Okey, ini namanya master list. Lepas baca, terus rekod dalam master list.
Master list tak boleh hilang lah. Jadi apa-apa kita rekod simpan master list. Okay, kalau you baca 50 artikel jurnal, ada 50 lah dalam list yang you dah key in. Okay, kemudian nanti dah selesai ni kita akan buat template untuk menulis 2.2 seperti saya jelaskan tadi macam mana nak buat template 2.2. Kemudian ni contoh-contoh dia. Nanti esok kita akan bincang lebih detail yang ni. Kemudian kita akan buat template menulis isu semasa. Okay, ada berapa isu semasa. Okay, ini ayat-ayat isu semasa pengetahuan. Okay, template untuk memilih teori. Kita dah tunjukkan tadi. Ini contoh template pilihan teori. Template pemilihan pemoleh ubah. Okay, template pemilihan konsep. Okay, ini pun nak kena tukar ni sikit ni. Ni teori B tu boleh jadi konsep juga. Okay, template metrik dalam literature review. Okay, ini boleh letak dalam chapter. Okay, ini template pemilihan pemoleh ubah kajian. Yang kita bincangkan tadi. Template menjawab persoalan kajian. Ini pun saya dah tunjuk tadi. Okay, macam mana nak buat. Ini kita akan buat besok. Kita akan buat besok. Macam mana nak menulis satu hari satu perenggan pun besok kita akan bincang. Okay, jadi macam mana nak tulis satu perenggan. So kita akan bincang besok tulis satu perenggan macam mana. Okay, ni antara perenggan-perenggan yang kita akan buat lah latihan 2. Okay, kita ada buat lagi. Jadi kita akan bincang semua ni besok lah. Besok kita akan lebih detail untuk bincang perkara ni. So ada berapa contoh. Okay. Okay, alright. Jadi saya stop ini dulu. Saya nak kongsi another slide. Ada satu slide saya nak kongsi selain pada ini. Sangko nak boleh tanya? Boleh Leo. Silakan. Okay. Saya memang suka template-template ni yang semua tu dalam Excel. Okay. Buat lepas tu supervisor kata, oh tak payahlah nak buat Excel ni, tak payah buat template-template, terus saja baca. Dia kata baca, lepas tu terus tulis dalam thesis. Saya tak boleh lah macam tu. Saya pun tak boleh. Tapi dia kata dia macam ni, dia macam ni. Berapa banyak yang kita boleh baca tesis dalam baca artikel dalam satu hari. Ini pandangan saya lah. Saya betul. Paling kuat pun saya boleh baca artikel dalam satu hari, baca sampai habis kan. Paling banyak pun paling kuat pun 5 lah. Paling kuat pun 5 dah. Dan saya rasa pun kalau satu hari saya baca 5 artikel pun sampai malam saya dah lupa dah. Betul. Dah lupa dah. Jadi sifat manusia tu wajar lupalah bab-bab ni. Bukanlah kata kita harus lupa, tapi dia memang wajarlah selaku manusia normal memang lupa tu biasa. Jadi untuk elakkan lupa dan kita pun cari balik silsilah artikel yang sama kita print banyak kali, silsilah artikel yang sama kita baca banyak kali. Ya. Jadi nak mengelakkan perkara tu dan menjadikan pemikiran kita secara sistematik adalah kena key in dekat Excel. Saya cerita kenapa Excel. Excel ni ada kelebihan. Kita boleh sort ikut tahun, kita boleh sort ikut country, kita boleh sort dari segi kategori. Kita dah key in, katalah key in 100 artikel jurnal. Kita boleh sort siapa yang gunakan teori A. Kita boleh sort, oh yang teori A ni ada 8 kajian lepas yang gunakan teori A. Okey, kita nak sort apa? Nak sort negara. Daripada 100 artikel tu, okey, ada 8 artikel daripada Malaysia. You nak tahu apa lagi? Nak tahu pasal kualitatif, nak gunakan case study. Daripada kita punya master list tadi, berapa banyak kajian tu buat case study? Nampak tak? Macam bagi saya dia agak sistematik. Cuba bayangkan, you ada 100 artikel. Cuba cari artikel ada case study. Sekejap yang prof saya nak cari. Macam mana nak cari 100 artikel yang you print out tu nak labelkan case study. Terbelik-belik nak tercari-cari. Betul. Tapi pada pandangan saya, mungkin profesor tu beranggap, supervisor beranggap supaya tak nak buang masa. Sebab tu saya kata buat benda ni jangan buang masa juga. Apa nak buat? Lepas baca terus rekod. Bukanlah nak tunggu besok-besok baca 100 baru nak rekod. Tak, santai-santai. Baca satu artikel sejam, lepas baca tu kita key in. Yelah, mula-mula nak key in, mula-mula nak explore, lamalah jadi dia. Tak silap baca sejam, nak key in pun sejam. Tapi dah lama-lama, saya silap 5 minit dah siap dah key in tu. Sebab dah terbiasa kan. Jadi kalau tanya pandangan saya akui saya memang kena pakai kat Excel sebab saya mudah lupa. Dan satu lagi cuba saya bayangkan, saya banyak anak buah student-student saya. Jadi kalau saya dapat siapkan Excel, katalah saya dapat siapkan 70 tu nanti student saya sambung pula sebab dia buat sambung kajian saya. Jadi dia tambah lagi 30, dah dapat 100. Nanti junior lagi pun nak sambung, dia tambah je Excel tu nanti. Betul. Jadi kalau tanya saya, kalau in future jadi pensyarah pun 10 tahun, 20 tahun nanti nak buat artikel pun rujuk Excel tu balik. Dia macam ni tau. Normal kalau kita betul-betul baca, tengok kat Excel tu kita dah ingat balik. Oh, artikel ni pasal ni aku ingat dah. Sebab kita tengok je dekat Excel tu kita dah tahu dah poin penting dia pakai teori apa, objektif apa, jadi kita dah tahu dah. Jadi bagi saya dia agak, yang tu saya kata keyword dia
jadi sistematik lah. Saya nak jadi saya pembacaan saya ada sistematik. Saya pun tahu apa saya tulis saya ada sistematik. Kalau supervisor cakap nak tulis tu betul. Tapi logik dia tak semestinya apa yang kita baca artikel tu boleh terus direct tulis. Kita ni bukanlah dilahirkan menjadi pakar penulis jadi macam tu kan. Kita pun kena fikir. Nak menulis pun kena banyak fakta. A kata apa, B kata apa. Kadang nak tulis satu perenggan pun perlu ada 3-4 jurnal. Betul. Itulah. Itu pandangan saya lah. Tapi pandangan supervisor tu mungkin tak tahulah, mungkin dia genius. Dia nak cepat. Dia nak cepat dan sebagainya lah. Tapi kalau tanya saya dah kira dah. Tak perlu cepat sebenarnya. Satu hari tulis satu perenggan je. Ya. Satu perenggan. Dalam 3 tahun dapat 433 muka surat. Itu dia punya dia lah. Saya punya tadi lah. Kalau saya tunjuk dalam slide tu memang itulah yang saya tunjuk. Kalau esok lah saya tunjuk benda tu. Yalah. Macam mana ni. Yang saya tunjuk kalau you all boleh nampak. Seminggu kita tulis satu perenggan je, seminggu boleh dapat 3 muka surat, sebulan boleh dapat 12 muka surat, setahun dapat 144 muka surat, 3 tahun 432. Dan kalau kita ada Excel list tu, nak tulis satu hari satu perenggan agak mudah. Tapi itulah dia benda ni jangan buat macam saya pun tak setuju baca 10 artikel jurnal nak 10 kitab. Santai-santai je lepas baca. Sekarang ni lepas baca satu artikel mungkin kita buka handphone. Dah habis baca artikel, buka handphone kan. Tengok-tengok update status apa tak. Sekarang ni lepas baca artikel, terus key in. Dalam master list. Dia masih di consider. Sehari satu pun tak apa, cukup lah. Mulai esok, kita baca satu artikel, key in satu. Dah. Esok satu. Cukup-cukup. Seminggu dapat 7. 2 minggu dapat 14 lah. Okey, Doktor. Kalau kita fikir balik pun dah setahun dah berlalu macam tu je. Kalau contoh siapa setahun kat sini lah. Apa je aku buat, baca artikel dah banyak dah. Tapi tak tahu koordinat entah sesuai ke tak sesuai, aku buat ni betul atau tidak. Jadi boleh dikatakan juga macam baca macam orang tak percaya pula kita baca. Padahal kita dah baca banyak dah. Tu pada pandangan saya lah. Okay, tak apa, kita tengok outline. Sebab saya rasa ada soalan tadi, ada soalan yang cross tadi. Ada soalan lain? Sekejap, saya tengok kat bahagian chat. Okey, boleh jelaskan tak semula tentang perbezaan kerangka konseptual dan kerangka kajian? Based on the pembacaan saya, kerangka konseptual digunakan untuk soalan kajian. Contohnya sedia ada menunjukkan hipotesis. Okey, macam ni. Iza, awal-awal tadi saya nak beritahu bahawa ada penyelidik. Ada dalam tesis, ada yang ada 3 kerangka, ada 2 kerangka. Ada 2 kerangka iaitu kerangka teoretikal dan kerangka konseptual. Tak dinafikan ada kerangka konseptual tu dah jelas. Yang mana dalam kerangka konseptual tu dah ada persoalan kajian dan ada juga hipotesis. Okey, cukup. Dia sampai kerangka konseptual je. Tapi ada penyelidikan, dia tak boleh. Dia kena ada sampai 3 kerangka kajian. Kerangka teoretikal, kerangka konsep. Kerangka konsep dia kalau kita tengok, kita tak boleh nampak lagi bahawa itu adalah objektif dan persoalan ataupun hipotesis kajian. Jadi dia perlu kerangka kajian. Jadi terpulang macam saya tunjukkan tadi itu, walaupun saya tulis itu kerangka konseptual, kerangka kajian, kalau Iza nak jadikan kerangka konseptual pun boleh. Jadi untuk pengajian PhD dan kajian master, nak pakai 2 kerangka pun boleh. Kerangka teoretikal, kerangka konseptual. Ataupun kerangka teoretikal, kerangka kajian. Dia tak ada kerangka konseptual, dia ada 3 kerangka kajian. Jadi 3-3 tu okey. Dalam kat sini ni school of thought. So ikut bidang masing-masing. Ada bidang yang ada kerangka teori, kerangka kajian. Ada kerangka teori, kerangka konseptual. Ada kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka kajian. Itu dalam bidang saya. Saya nak student saya relax. Jangan terus simply. Bahawa saya kata kalau kita berdasarkan pemboleh ubah, kita baru boleh keluarkan kerangka konsep. Tapi bila kita dah tulis berdasarkan literature review merujuk kajian lepas secara habisan, baru kita boleh keluarkan kerangka kajian. Jadi tu style saya lah. Jadi student saya akan ada 3 kerangka. Tapi kalau orang lain mungkin ada 2 kerangka dan 1 kerangka. Ada juga yang tidak ada kerangka teoretikal. Sebab dalam cerita pasal teori dia dalam bentuk teks, dalam bentuk ayat, dalam bentuk perenggan, dia tidak ada kerangka teoretikal, yang dia cuma ada kerangka konsep. Ada orang ada 1 je, kerangka konseptual ataupun kerangka kajian. Ada orang ada 2, kerangka teori, kerangka konseptual, atau kerangka teori atau kerangka kajian. Jadi kalau tanya saya, the most important thing dia adalah orang kata dari satu fasa ke satu fasa. Okey, kerangka teori, ni orang punya, asas punya, original punya, okey kerangka teori. Bangunkan kerangka konsep. Okey, orang tengok konsep. Okey, tapi aku tak clear lagi lah kerangka konseptual kau.
Tak jelas mana satu hipotesis nombor 1, mana satu hipotesis nombor 2. Tak, ini kerangka konseptual. Aku ada kerangka kajian. Kerangka kajian berdasarkan literature review, baru nampak kerangka kajian. Jadi ada orang yang ikut berdasarkan macam mana you letak kerangka konsep dia. Jangan saya share balik. Sebab saya dah stop share dah. Saya nak share balik tadi slide tadi. Sekejap Kita bergantung kepada you punya outline. Okey, saya tunjuk outline tadi mana outline tadi? Okey. Okey, bergantung pada outline ni. Okey. Yang tanya tadi Iza kan. Ya, Iza dia bergantung kat sini. Okey, apa-apa dia bergantung dekat outline. Okey. Kalau nampak idea, ni idea saya lah kan. Idea ni boleh berubah, tak ada masalah. Okey, lepas saya habis cerita pasal teori, bolehlah keluar kerangka teori. Okey, cerita tentang konsep, cerita tentang pemboleh ubah, keluar kerangka konseptual. Tapi saya cuma cerita tentang tim dan pemboleh ubah je kat sini. Jadi saya boleh bangunkan kerangka konseptual. Saya tak cerita lagi literature review untuk research question nombor 1, literature review untuk research question nombor 2. Lepas saya habis bincang semua perkara ni, saya akan letak research framework. Jadi kalau macam Izzah punya nak buat conceptual framework saja, tak nak ada research framework, yang pertama kali 2.56 ni keluarkan research framework. Research conceptual framework ni letak dekat 2.8. You tak boleh letak conceptual framework dekat 2.7. You kena letak conceptual framework 2.8 sebab you memang ada dua je, theoretical framework dan conceptual framework. Kalau macam saya tak. Saya cerita conceptual framework based pada teori campur konsep. Teori campur konsep baru bentuk conceptual framework. Tapi conceptual framework saya tak ada finalize. Saya tak ada anak panah hipotesis, tak ada lagi. Saya anak panah hipotesis yang ada tu bila saya dah bincang berkaitan dengan literature review berdasarkan objektif, baru saya keluarkan research framework. Jadi macam ni lah tadi. Kalau ikut gambar rajah tadi, macam tu. Yang ni conceptual framework. Tak ada anak panah lagi. So saya tak tahu mana satu hipotesis nombor 1, mana satu objektif nombor 1. Okey, kerangka teori lagi lah. General. Ni kerangka teori kembang jadi conceptual. Dari teori kembang jadi konsep, duduk tengah. Tapi macam mana research framework? Research framework saya kena extend jadi macam ni. Ni research framework nampak ni. RF ni semua research framework. Tapi kalau you all nak buat ni terus jadi research framework, conceptual framework, CF pun boleh. Ikut scholar ni, bagi saya tak gaduh pun. Pasal Viva tak jadi major pun. Nak pakai research framework ataupun conceptual framework. Boleh Izzah. Kalau Izzah dah buat macam tu, terus kekalkan. Tapi seeloknya dalam kes Izzah ni, bila dah habis review, dah habis semua buat literature review, dah bincang literature review bagi setiap objektif tu, baru letak conceptual framework. Kalau letak conceptual framework awal-awal, dia macam tak bincang pun lagi, takkan dah boleh keluarkan conceptual framework. Lepas habis semua literature review, last kali keluar conceptual framework. Yang tu saya nak share sekarang ni. Saya nak tunjukkan outline. So bila tengok outline literature review yang lepas-lepas, baru kita faham macam mana sebenarnya benda tu berlaku. Okey, ada lagi soalan tak? Sebelum saya buka satu lagi slide. Saya tak pernah rugi tau master list ni. Buat master list tak pernah rugi. Ni kalau you all nak buat lah. Ni saya dulu saya buat. Saya ingat insya-Allah benda ni akan disambung oleh anak saya lah. Anak saya baru umur 13 tahun tapi saya dah ajar R&D. Saya dah ajar lah apa tu literature review, dah ajar dah sikit-sikit SPSS, macam mana nak key in data. Sebab saya nampak dia macam saya lah, yang anak sulung tu menjadi researcher. Jadi memang saya dah ajar dia nak buat satu consider dekat Excel. Bukan it's about money lah, lebih pada dia lah. Tapi because of kita panggil pun benda tu adalah services, tapi kena convert to money lah. Jadi anak saya akan key in, tapi dia tak mahir lagi. Yang saya ajar tadi, yang master list tadi tu, contohlah dapat klien daripada satu center ni, dapat satu klien buat literature review berkaitan dengan leadership transformasi. Jadi kita orang akan baca artikel daripada top publisher, daripada Web of Science, daripada Scopus. So mungkin dapat tentukan 70 artikel ke. So 70 artikel tu akan key in. Kena key in dah 60 tempat tu. Dia kena key in. Jadi anak saya tu kena key in semula. Tu tengah proses ajar dia lah. Tapi itulah, tempahan dah ada. Cuma saya tak ambil. Saya memang tak done. Saya tengah ajar anak saya dan sebagainya. Isteri saya tak minat benda ni. Isteri saya tak minat R&D. Jadi anak sulung saya tengah belajar benda ni. Jadi just in time, kalau benda tu dah okey, dengan bantuan saya, dia boleh buat lah benda tu. Tapi gila, budak umur 13 tahun nak faham tentang research, ambil take time sikit lah. Jadi kalau tanya saya, kalau siapa yang buat master list tu boleh jadi income. Jadi income lah. Seriously income. Dulu pernah ada satu student, saya cakap dengan dia berapa ringgit buat ni? RM2. Okey lah, RM2. Tapi dia tak banyak. Saya ingat dia 6 ke 7. Yang kita bincangkan ni tadi, dia buat 6 ke 7 saja.
Kalau saya tunjuk ni, ni bukanlah kata nak bincang apa, tapi is logic lah. Kalau tanya saya worldwide, kadang-kadang dulu suatu masa dulu luar negara pun saya ambil. So untuk key in benda ni, untuk key in benda ni bukan senang tau. Lagi-lagi orang tak ada experience. Baca satu artikel nak key in benda ni. Satu key in ni macam saya ada 66 lah ni. Satu key in ni kadang-kadang cecah RM10, 5 ke RM10 tau. 5 ke RM10. Kan kalau macam anak saya plan RM5 lah. Jadi kalau satu hari tu dia boleh dapat 5, dapat RM25 untuk dia. Jadi dia try, macam anak saya nanti saya try, memang saya tengah ajar, memang susah bagi dia nak faham sebenarnya. Jadi dia nak buat, katalah dia mampu dah buat 5 ni, dia key in semua ni. Dia key in semua ni, dapatlah RM25 sehari. Tu contohnya. Jadi kalau tanya saya, itu cerita pasal in future lah, bukanlah kata kita, saya kata-kata bukan isu pasal duit, tapi isu menghargai untuk benda ni dari segi research memang benda ni. Saya mesti, kalau saya offer iklan, biasa saya buat quotation lah. Saya buat kertas kerja, propose kat mana-mana agensi research. Kalau saya nak buat literature review metric ni, memang ramai yang nak. Memang dia nak benda. Senang bila dia buat research, dia tak pening dah. Dah lah saya bagi full artikel. Kalau dia nak 100 artikel, saya dah bagi 100 artikel. Dah siap key in dalam ni. Kalau bayaran, saya minta maaf, saya tak boleh sebut satu figure. Tapi bayaran satu agensi penyelidikan, kalau saya buat, kalau 100 key in tu, bayaran saya agak berbaloi lah orang kata. Kalau gaji saya tu sebagai gaji pensyarah dekat opsi sebulan tu, saya boleh capai lah. Tidak lebih lagi. Jadi dengan key in 100 tu, saya boleh dapat gaji saya sebulan lah. Ataupun dapat lebih daripada tu. Kalau agensi yang ada, kan banyak agensi penyelidikan kat Malaysia ni. Lagi-lagi bajet time COVID ni, banyak bajet dia orang tak habis guna. Jadi dia buat research, tapi memang dia orang tak cukup masa untuk buat literature review. Jadi saya bukan membuat literature review untuk orang, tak. Jadi kita bantu dia key in maklumat benda ni. Kadang ada setengah orang tu dia nak key in satu pun jenuh. Kan dia kata memang kalau kata anak saya nak faham satu pun jenuh, logik lah sebab dia umur 13 tahun. Kalau macam kita yang tengah buat PhD ni pun kadang-kadang kita sangkut-sangkut lagi. Jadi tak ada rugi untuk key in benda ni. Boleh simpan. Kalau macam dulu saya dah buat koleksi tapi tak update lah. Just in case klien saya dapat benda yang sama, rezeki saya lah, saya dah buat dah IFA ni. Baru ni agensi A nak benda tu, saya dah key in dah, tiba-tiba agensi B pun nak benda yang sama. Alhamdulillah saya dah siap key in dah, jadi lagi untung, tak payah nak buat dah. Lagi-lagi kita buat benda yang sama. Kalau agensi kerajaan ni tahu dah dia nak buat apa. Dia nak buat SDG, Sustainable Development Goals. Kemudian nak cerita pasal Malaysia punya policy. So dah ada dah literature review tu. Kalau pasal koperasi, saya kumpul pasal koperasi pun dah ada. Jadi agak senang lah nak buat benda tu. Cuma tengah update citation 2021, 2020. Tak ada bagi saya. Benda ni kalau cerita secara worldwide, pergilah dekat US ke UK ke, memang ramai orang buat freelance benda ni lah. Jadi orang yang layak nak buat freelance kat sini adalah orang postgrad lah. Postgrad boleh dapat. Bila you dah mahir, you dah tahu, you boleh buat. Memang kalau kat Malaysia saya rasa tak ramai orang buat. Ada orang buat lah. Ada few. Dulu ada sekali student saya dia ambil orang buat. Bila saya check tak betul. Ni banyak yang tak betul ni. Ni tengok orang juga nak suruh orang buat ni, maklumat tak betul ni. Jadi dia orang tu tak boleh nak interpretasi. Bila kita check, orang tu bukan dalam background tu. Sebab nak belajar benda ni memang masa. Sebab tu kata nak key in satu ni kadang ambil masa juga. Untuk mula-mula lah. Lama-lama tu dah laju dah. Jangan tanya pula saya lepas ni nak buat CV, saya tak buat. Saya tak buat lagi. Saya tengah nak ajar anak saya buat. Tak tahulah berapa lama dia agak dia boleh buat. Kalau macam setakat SPSS dia laju. Budak-budak kan komputer klik laju. Semua nak interpretasi tu lama kat dia. Tapi kalau bab-bab literature review ni rasa lama nak ajar dia. Dia pun macam yalah, bab-bab komputer tu bab analisis dia laju. Bab-bab literature review dia dah agak kena guide betul lah kan. Sekejap saya buka satu lagi slide. Kita nak masuk pada outline. Bila outline ni lagi penting lah supaya kita nampak lebih jelas. Sekejap mana pula slide ni? Okey ni. Sekejap saya share. Okey ni. Outline ni sedikit sebanyak lah. Dia kurang lebih, kalau kurang saya minta maaf lah. Saya cuma nak tunjuk bahawa
dalam menulis literature review ni sangat penting tengok TOC, table of content, iaitu outline 2.1 apa 2.2 supaya kita dapat idea. So koleksi saya ni ada, cuma saya tak sempat nak masuk dalam slide, tapi ini pun dah cukup banyak dah saya masukkan. Okey, contohnya kita akan bedah dan bincang outline untuk menulis kajian literatur. Okey, contoh nombor 1, kajian ni daripada saya memang pengumpul orang kata tesis collector lah. Antara collector yang saya ada adalah tesis. Sebab memang saya dah decide, memang saya nak jadi seorang researcher, saya memang kena ada collector benda ni. So saya ambil beberapa kajian di Malaysia, iaitu orang Malaysia yang belajar dekat luar negara. Ni contohlah Duratul Ain Abdul Razak ni belajar kat Brunel University. So tajuk dia punya tesis 2019. Learning to lead and strategic decision making in shared leadership organisation, challenge and prospect for startup SMEs in Malaysia. So Duratul Ain ni buat PhD lah dekat Brunel. Nak sebut pun takut salah sebut. Okey, ini dia punya outline. Kita ambil kat bab 2 je lah, saya tak tengok semua bab. Okay. So kat bab 2 dia ada introduction. Okay, dia mulakan dengan introduction. Kemudian dia cerita tentang business life cycle and grow. Okay, kemudian dia buat business, dalam business life cycle and grow tu dia cerita business grow, business life cycles, models. Kemudian topik dia yang kedua adalah leadership crisis. So dalam leadership crisis ada entrepreneurs leaders, brief history of leadership, cerita definisi of leadership, lepas tu style of leadership. Mungkin ada reason kat sini. So kita tak tengok objektif dia, sepatutnya kita tengok objektif. So kenapa dia letak business life cycle, leadership crisis, cerita pasal leadership, lepas tu cerita pasal style of leadership. Kalau tengok tajuk dia, dia nak cerita pasal lead of the strategic decision making in share leadership organisation. Dia nak tengok challenge. Jadi nak tengok challenge lah. Jadi dekat case ni dia tengok business life cycle, leadership crisis, leadership, style of leadership. Okey, kemudian dia cerita pasal share leadership. So topik dia memang nak share leadership. Ini pun buat lebih kurang macam piramid terbalik lah. Makin lama makin menjurus. So memang nak study pasal share leadership. Ni semua 2 point share leadership. Lepas tu dia conclusion. Kemudian ada the conceptual framework of the study. Saya tak tahu kenapa format macam ni. Tapi kalau kita faham, make sure 2.8 jadi 2.7, 2.7, 2.8 kan. Kalau konsep kita, mungkin ada reason tertentu, perbincangan dia kenapa dia jadikan conceptual framework tu last sekali. Jadi dia konsep dia buat literature review, cerita satu, cerita tentang business life cycle, leadership crisis, cerita pasal leadership, cerita style leadership, kemudian dia cerita tentang leadership, kemudian dia cerita tentang conceptual framework, lepas tu conclusion. Dalam kes ni dia letak conclusion dulu. Saya tahu kenapa, tapi kalau saya letak conceptual framework dulu, baru letak conclusion. Jadi conceptual framework macam tadi soalan yang tadi Izzah tadi kan. Jadi dia letak last kali tu conceptual framework, baru conclusion. Okay, tajuk yang kedua daripada Brinett Cates, Student LED Assessment to Primary Classroom. So yang ni EDD kan. EDD maksudnya Education Doctorate. Okay, dia mulakan part 1. Okay, chapter ni chapter literature review. Part 1 dia ada main part. Okay, dia ada part 1 setting the stage of assessment. So dia adalah bahagian ni, ada look of into the past, global, curriculum control, academic, lepas tu shortcoming in assessment. So dia pergi part 1. Okay, part 1. So dia ada part 2 assessment. Ni part 2 dia assessment. Ni sorry. Ni part 1 setting the assessment. Lepas tu dia part 2 assessment of the tool of improvement. Okay, alright. Kemudian ada sambungan part 2 dia panjang lah. Ni part 2 dia. Ni sambungan part 2 dia. Okey, yang ketiga. Dia tajuk pasal King Tian Mah. Oil Palm Renew Energy Business Based on the Feed Tariff. Study dekat Sustainable Business Model for Malaysia. Okey, dia punya chapter 2 dia Feed Tariff in Oil Palm Renewable Energy. So ceritalah the feed tariff scheme dekat Jerman macam mana, UK, Thailand. Kemudian baru dia masuk Malaysia. Ada reason kenapa dia nak study pasal 3 negara ni. Okay. Kemudian cerita dekat skim Malaysia. So cerita kat Malaysia. So adalah dekat Malaysia cerita oil palm oil mile, biomass feedstock, national biomass strategy, national biogas implementation. Nampak dia relatekan government punya isu lah. Melibatkan dokumen-dokumen, guideline atau panduan, strategi, blueprint daripada governments. Kemudian masuk oil palm renewable energy. Okey, kemudian dia cerita sustainable lah. Sebab topik dia sustainable. Last sekali cerita pasal summary. Lepas tu dia sambung business model. Sebab dia nak come out dengan business model. Lepas tu dia ceritalah business model tu apa. What is a business model. Ni ceritalah Alter Walder business model canvas. Renew energy business model. Last sekali dia keluar business model for sustainability.
Okey, tajuk nombor 4 ini Glasgow daripada Nur Izzati Muhammad Anwar. Dia buat Inward Outward Internationalization Malaysia SME a Learning Approach. So ini PhD. So dia cerita dululah chapter 2 dia Knowledge and Internationalization and Learning in Cross-Border Buyer Supply Relationship. So dia ceritalah start pada intro, internationalization, kat sini ceritalah outwards, barriers and export, enabler to export, inward pula, kemudian cerita knowledge. Okay, cerita pasal knowledge, ada macam-macam topik. Dia kat sini cerita pasal knowledge, pasal teori lah. Dia start dengan resource-based view. So knowledge-based view ada tacit dengan biasa tacit, explicit. Tacit and implicit knowledge. Okay, kemudian ada cerita learning in cross-border buyer relationship, lepas tu content of knowledge. Kemudian conclusion. Okay, kemudian di chapter dia sambung lagi. Lepas cerita tadi dia sambung pula sebab dia berkaitan dengan learning approach kan. So dia ada kat sini. Learning in the internalization. So adalah chapter 3. Kadang-kadang dia ni buat 2 chapter. 2 chapter berkaitan literature. Okay. Last kali tu nampak. Last kali dia keluar research framework. Last kali. Ini kajian ni pakai research framework. Dia tak pakai conceptual framework. Kita tengok kan. So dia dia ada cuma research framework. So dia tidak ada conceptual framework ataupun theoretical framework. Ni terus research framework. Last dia keluar research framework. Nampak? Dia keluar research objective and research question. Ada setengah ni rare lah. Kalau kat Malaysia rare sangat lah. So lepas buat literature review, baru dia tahu research objective dan research question. So benda yang sama ni akan dia masuk kat chapter 1 juga. Jadi research objective dan research question, dia buat 2 chapter literature, itu chapter 2 dan chapter 3, baru dia finalisekan dia punya research objective dan research question. Kat sini sebenarnya 60 ni boleh gantikan dengan research gap kat sekarang. Okey, tajuk nombor 5 ni daripada Khairul Anwar Saad yang buat tajuk tentang peer coaching in Malaysia, exploring implementation of the professional learning community program for Arabic language. So dia adalah kat sini chapter 2 dia 2.1 introduction, 2.2 dia cerita professional learning communities. Sampai yang besar poin-poin dia 2.3 peer coaching, 2.4 instructional leadership supportive peer coaching, 2.5 teacher commitment, 2.6 teacher self advocacy, 2.7 summary of the chapter. Okay. Kemudian tajuk daripada Nur Aini binti Sulaiman, Investigation of Student Teachers Development in Pre-Service English Language, Teacher Education in Malaysia. So dia buat cerita pasal education development in Malaysia. Ini yang saya katakan dia extend daripada 2.1 tadi. Extend latar belakang kajian. Jadi dia mulakan extend latar belakang kajian. Okey, kemudian dia ada summary of chapter 2. Sebab tu saya kata ada orang yang buat chapter 2 untuk latar belakang kajian dia. Nampak? Ini case macam PhD saya pun bahagian ni saya letak kat latar belakang kajian tu chapter 2. Chapter 3 baru literature review. Baru masuk introduction, the concept of reflection, expansion, criticism of school idea, development of reflective skill, key issue, lepas tu summary chapter 3. Simple je. Okey, kemudian seterusnya daripada Tengku Inaliza Tengku Zaman ni, dia buat representation di English language in the Malaysia Education Blueprint 2013 hingga 2025. So dia ceritalah dulu topik yang pertama Globalization Malaysia Education Policy and the Language Education Malaysia. So dia cerita intro Education Policy, okay, lepas tu cerita Global Education Policy, Language Education in Malaysia, lepas tu conclusion. Okay. Tu baru chapter 2. Chapter 3 dia topik lain pula. Discursive approach to education policy. So ada sama di intro, ada topik critical disclosure, karakteristik, kritik, justification, apa tu ada failout dengan argument, dengan inventory bawah land Leuven social semantic inventory, lepas tu conclusion. Okey, tajuk yang ke-8 daripada Diana Kasimon. Diana N. Kasimon daripada University Leicester, Engage Divided Society in a Nation Building Process, the Case Government Communication in Malaysia. So dia cerita dari Malaysia context dulu. Tengok. Chapter 2 dia cerita Malaysia context, cerita latar belakang. Sebab tu dia kata kat Malaysia pun banyak, dekat luar negara banyak. Chapter 2 tu cerita latar belakang saja. Okay, ada yang style buat macam ni. Chapter 3 baru masuk literature review lah, re-evaluate national building. So cerita lah introduction, context of national building. Okay. Okay, kemudian bawa chapter 4. Okay, ada cerita lain pula, government communication engagement. Okay, ada setengah tu memang banyak chapter. Dia banyak satu topik, satu chapter. Okay, yang ni cerita pasal government communication engage national building. Sudah ada intro, communication and development, from information engagement, the concept, okay, dan dia engage the national building. Okay, alright. Yang ni self disclosure bawah Sharifah Sofia Said Zainuddin, yang berkaitan dengan female bloggers. Okay, ini dari University Leicester juga. So dia cerita literature review, dia cerita blogging tu apa. Kemudian cerita definisi blog.
Okay, lepas tu dia cerita self disclosure, definition, approach and debate. Okay, itu je yang tu. Okay, yang ni yang ke-10 daripada Zairul Hauzir buat tajuk A Business Continuity Management BCM Framework for Disaster Resilient SME di Malaysia. So dia cerita dulu disaster tu apa, definisi, impact factors, small, medium enterprise. Okay, kemudian cerita topik-topik lah, role stakeholders, resilient, business continuity. Nampak last kali summary gap. Dia keluar summary gap kat sini, maksudnya research gap tu dia cerita dekat 2.7. Kat sini dia tak letak lah research gap, dia letak summary of gap 2.7. 2.8 dia keluar conceptual framework. So dia pecah dua. Ada reason kenapa dia buat lah. So ada conceptual framework for PhD research, conceptual framework for the research. So saya tak tahu kenapa dia ada dua, padahal dua-dua ni adalah conceptual framework. Tapi dia ada research gap, dia ada conceptual framework di akhir bab 2. Okay, tajuk yang ke-11, Yusrita Muhammad Yusof. So dia buat topik berkaitan dengan Feeling Toolkit, New Evaluation Tool for Very Young Children. So yang ni samalah, dia mula cerita pasal CCI, Child Computer Interaction, kemudian cerita Children and Technology, how children recognize emotion face, Children Tool Scale Picture Animation, Adopt Tool using Pictures and Animation. Okay, kemudian Children Evaluation Method. Last kali summary lah. So we go through one topic, another topics. So tesis yang ni daripada Rafidah binti Saha. So dia cerita tentang, okay, first, dia chapter 2, sorry. Chapter 2 dia cerita pasal overview, dia start overview, key insight for literature about culture of doctor supervision. Kemudian cerita konsep identify doctor supervision. Sebab ni topik dia pasal supervision. Kemudian cerita the internationalization of the higher education, the Islamization of knowledge higher education, interrogating culture, using small culture approach to host culture complex, investigate doctoral supervision culture. Lepas tu last kali summary. Okay, tajuk ke-13 adalah Amirul Hakim Abdul Ghani, Empirical Examination into the Social Reporting Practice Islamic Bank in Malaysia and Bahrain. So dia ceritalah chapter 2 dia, introduction, ni cerita pasal background Malaysia and Bahrain. Chapter 3 bawa cerita literature review, dia ceritalah introduction, social reporting, stakeholders, social reporting, banking industry, social reporting Islamic banking, prior research, employ the content analysis. Nampak 3.7 tu dapat idea dah, literature gap. Nampak literature gap. Dia di hujung bab literature review dia letak literature gap specific Islamic social reporting area dan conclusion. Jadi boleh dalam bab 2 tu kita tutup dengan sama ada nak panggil research gap ke, tadi apa, summary gap ke, yang ni literature gap ke. Lepas tu kita boleh letak research framework, conceptual framework ke, research framework, lepas tu conclusion. Jadi memang beza-beza lah. Kadang-kadang tulis tesis ni kadang-kadang dapatkan satu patternate yang sama susah kan. Kadang-kadang supervisor yang berbeza, universiti yang berbeza. Okay, ini topik pasal analysis of staff perception of their preparedness for the implementation of activity learning in the Malaysia Engineering Education. So bawah Noh Haryati Ismail. Okay, ini 2018. So mula-mula cerita active learning. What is active learning? The characteristic of active learning, the theoretical underpin of active learning, the role of staff education, active learning environment. Kemudian cerita engineering education. Lepas cerita active learning, dia cerita engineering. Okay. Yang ni outline yang menarik lah untuk untuk yang Noh Haryati ni, bagi saya ni outline ni menarik untuk kita tengok lah. Okay. Kemudian lepas cerita active learning, dia cerita engineering education. So cerita lah engineering accreditation by body requirement. Kemudian engineering education in Malaysia. Okay, kita ada pedagogy approach, engineering education system, change Malaysia engineering education teaching, Malaysia accreditation requirement, active learning adoption in Malaysia higher education. Okay, kemudian dia cerita preparedness and readiness, sebab dia nak study pasal preparedness dengan readiness. So dia ceritalah define. Kemudian dia managing change in higher education. Kemudian dia staff perspective, staff development. Lepas tu chapter summary. Jadi kita nampak tengok flow dia lah. Okay, tajuk yang ke-15 bawa Ahmad Fikri, Effective of Team and Individual Sport. Ini dalam bidang saya sukan lah. So dia School Sport Exercise and Rehabs. Ini dekat 2018 Universiti Birmingham. Okay. So yang ni dia different sikit kan kalau tengok dia pecah chapter. So dia chapter 2 dia satu topik, satu objektif. Chapter 3 satu objektif, chapter 4 satu objektif. Nampak? Abstract, intro, method, result, discussion. Jadi ini masa chapter 2 selesai objektif nombor 1. Chapter 3 selesai objektif nombor 2. Chapter 4 selesai objektif nombor 3. Ini contoh tesis. Kat luar negara banyak. Koleksi saya pun ada beberapa yang macam ni. Okey, yang ke-16 yang ni daripada Nur Amalina Abdul Ghani. So ni study pasal policy legal regulation non syariah income Islamic banking case study Malaysia.
So dia study lah pertama concept of non-syariah, dan syariah compliant income, lepas tu the role of syariah governance. Okay, lepas tu dia cerita lagi 2.3 disclosure of the non-syariah income, legal, regulatory, 2.5 development of hypothesis. So dia buat development hypothesis lah 2.5, 2.6 adalah chapter conclusion. Biasanya orang kuantitatif memang dia akan buat development hypothesis di bahagian akhir. Sepatutnya lepas 2.5 dia ada research framework tapi dia tak ada lah. Tajuk 17 daripada Nurul Afros dan Zainal Abidin, Resilience of Malaysia Public Sector Construction Industry to the Supply Chain. Okay. So literature review, background of the Malaysia construction, 2.3 supply chain, 2.4 supply chain resilience. Okay, 2.5 supply chain vulnerability, 2.6 supply chain capability, 2.7 Patagonic influence, 28 development of conceptual framework. Nampak? Dia buat 28 terus pembangunan conceptual framework di bahagian yang terakhir sekali. Okey, yang ke-18 Adi Zakri, Determinant of SME Internationalization and the Impact Business Performance. So yang ni dia punya outline, intro, internationalization, lepas tu size internal companies, theories. Okay, dia cerita teori dekat 2.4 kan. Dia cerita dulu lah stage gradual theory, network theory, and transaction cost theory, and new ventures theory. Dia banyak sangat teori, ada 9 teori ni. Organizational learning theory, RBB, FDI, monopolistic advantage theory, the integrative conceptual model. Okay, lepas tu critics of the theory. Menarik lah lepas cerita sampai 9 teori, the critic of the theories. Teori underpinning the research area. Baru dia decide. Okay, yang ni dinyatakan semua teori. 2.6 baru dinyatakan apa yang sebenarnya mendasari kajian ni, apa teori yang digunakan. Kemudian dia masuk international firm accounting industrial sectors, SME internationalization. Kemudian dia tutup dengan chapter summary. Okey, yang ni ke-19 oleh Khairul Hanim binti Fazim, yang tajuk dia relationship between intergenerational transfer, co-resident and labour participation among older people in Malaysia. So di chapter 2 dia cerita pasal aging, relate policy in Malaysia, aging Malaysia, work participation, older in Malaysia. Chapter 3 pun masuk literature review. So dia cerita lah introduction, okay, conceptual framework di awal sangat, jadi awal lagi. Beza sikit kan, conceptual intro terus conceptual framework awal lah pula kan. Okay, factor older people and intergenerational support, older people and co-resident pattern. Last kali chapter summary. Ini unik lah, kenapa dia letak conceptual framework awal-awal kan. Menarik juga nak tengok kenapa. Okay, yang ini children's participation decision regarding their nursing care, ethnography study in children, okay, parents in ecology setting. Okay, Xiao Pin Lee daripada Edinburgh 2017. So start multicultural background in Malaysia, belief about children and children, critical culture orientation, influence, perception. Lepas tu dia buat summary. Lepas tu dia ada 2.7 policy document review analysis. So dia buat review pasal act ni. Kemudian dia summary. So dia ada setiap section ada summary, nampak? 2.3 dia ada summary. 2.4 dia ada summary. 2.7 ada summary. Jangan tanya saya pun tak ada experience ni. Tapi kaedah bagaimana setiap buat konteks background tu dia ada summary untuk setiap section. Maksudnya 2.3 ada summary, 2.4 ada summary. Okay, lepas tu last kali ada chapter summary juga. Okay, yang ni Bing Shi How. Okay, so ini topik dia berkaitan dengan novel sustainable evaluation approach of multi-biomass supply chains. So chapter 2 dia introduction, biomass ability and economic potential, biomass conversations, supply chain management, optimized technique, identification and debottlenecking a multi-biomass supply chain, summary of research gap. Nampak? Dia letak, last kali letak research gap. Letak research gap. Okay, kemudian daripada Suria Hani binti Abdul Rahman, okay, screening Islam, the representation of religious and gender different gender in Islamic film in Malaysia. Menarik, tesis ni saya dah baca dah. Okay, screening Islam, the conceptual framework, chapter 1 dia lah. Chapter 2, the context of the study, Malaysia and the Malay film industries. Okay, dia cerita tentang Malaysia punya films. Okay, kemudian cerita pasal Islam horror film. So cerita pasal apa? Cerita pasal Al-Hijab, Khurafat, kan. So dia habis satu topik. Dia masuk satu topik atau chapter. Okay. Okay, ini chapter 4 dia, Islamic moral comedy, bahawa syurga cinta lah, Ustazmu tunggu aku datang. Okay, Islam melodrama, ada Nur Kasih, Petala Cinta. Ini dalam bidang dia lah. Okay, chapter 6, Embrace the Troubling Islam, Sepet, Gubra, Mu'alaf. Ini ada isu sikit itu kan. Jadi maksudnya satu chapter, satu objektif lah. Itu dia punya research. Okay.
Okey, yang ni bawa Tito Mintran. Ni daripada mana universiti mana ni kan? Huddersfield daripada UK. Institutional Environment, Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure. So idea dia mula cerita pasal CSR, reporting and CSRD, lepas tu the scope of category CSRD, kemudian determinant CRD, empirical research gap. Nampak? Dia tutup sebelum chapter summary adalah empirical research gap. Okay, ini pasal cerita chapter 2 dia, chapter 3 dia letak, mula dia cerita theoretical framework dulu, nampak? Dia cerita theoretical framework dulu, baru dia review relevant theory, kemudian justifikasi of multi-theoretical framework. So dia justify the multi-theoretical framework. Kenapa dia buat multiple literature review? Dia start dengan theoretical framework, dia tutup dengan justification for the multi-theory framework. Hypothesis development, so ini nak menjawab dia punya semua objektif dari research question lah. So ada internal determinant corporate governance practice, kemudian ada external determinant institution environment. Okay, kemudian dia tutup dengan chapter summary lah sekali lah. Okay, tajuk 24, Wahid Jawadi, Middle Leadership in Malaysia International Secondary Schools. So dia simple je, dia ada chapter 2 Middle Leadership in Malaysia, Instructional Leadership, Distribution Leadership, Teacher Leadership, lepas tu dia overview. Okay, tajuk 25, Structure Acquisition Model for Consumer Intention to the Consume Function Food and Application to the Yogurt and Margarine in the UK, Muhammad Tahir bin Zainuddin. Okay, yang ini tesis 2019. Chapter 2 adalah berkaitan dengan dia punya literature review, Consumer Behavior on the Functional Food. So part 1, dia main part 1 lah. Dia ada introduction, ada definisi, functional food, overview, health benefit, the determinant, recent contemporary framework, the development of consumer framework, determinant of consumer behavior. So dia ada personal factor, macam-macam factor kat sini. Kemudian dia cerita dependent variables. Lepas tu selected consumer behavior, model consumer behavior. Dia ada teori-teori dia. Dia ada teori EV, TRA, TBB, rotation motivation theory, HBM. Okay. Kemudian ada lain-lain. Okay, last kali tu research consumer behavior, buat keluar theoretical framework for adapted study. Justifikasi for selected ni, limitation, lepas tu chapter summary. Lepas tu chapter part 2, literature review part 2 untuk market analysis. Dia cerita pula UK market analysis, issue marketing communication, lepas tu chapter summary. So dia ada 2 part lah literature review. Okay, 26, Suhaiza Zainuddin, investigate the effectiveness of practical work achieve curriculum objective engineering student in a secondary science educations. So chapter 2 dia introduction, the systematic literature review, menarik, dia buat systematic review dulu. So dia keluar STEM education, engineering education. Okay, kemudian buat practical works, lepas tu dia study to measure education effectiveness. Okay, dia panjang lagi, bla 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 bla, dia cerita teori, dia cerita pasal models, cerita pasal curriculum. So dia cerita pasal the concept, nampak? Conceptual framework keluar 2.10, research question muncul 2.11. Limitation research gap lah. Dia tak letak research gap macam-macam kan, kita jumpa summary of gap, summary of research, methodology gap. Yang ni letak the limitation of literature review. Maksudnya letak conceptual framework, letak research question, letak limitation of literature review chapter 2. Jadi sebenarnya kita nak buat chapter 1 tu sebenarnya dia bergantung kepada literature review. Dengan siapnya literature review ni, kita boleh keluarkan conceptual framework, boleh keluarkan research question, boleh keluarkan kita punya research gap, atau dekat sini dia cover sikit lah, dia cakap limitation. Okay, yang ke-27, Zira Finas Abu Hassan. So dia pasal analysis of stakeholder perception community based tourism. Okay, yang ni kita tengok literature review, cerita tourism, sustainable tourism development. Okay, important researching community based tourism impact. Okay, kemudian adalah 2.3 dia community based tourism, benefits, issue and challenge. Okay, World Heritage Site, in search, authenticity, stakeholders, conceptual. Nampak? Dia keluarkan conceptual framework di akhir. Sebelum ditutup dengan summary. Okay, tajuk 28, Noradila Abdul Hadi. Okay, examining customer selection criteria, satisfaction and loyalty in the Islamic banking industry. So ni buat comparative study between Malaysia ethnic groups. So yang ni dimulakan dulu background of Malaysia and conceptual ethnicity, ethnic. So ada Malaysia historical background, post-colonial era, ethnicity and culture. Baru masuk chapter 3, apa tu Islamic banking principles. Chapter 4, customer selection criteria, satisfaction and loyalty. Okay, tajuk 29, Adibah binti Abdul Wahab. Saya baru masuk Malaysia. Ni ambil contoh beberapa tesis yang saya minta izin dengan orang jugalah untuk saya share kat sini.
Okay, Adibah binti Abdul Wahab, ada faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat di syarikat tersenarai awam di Malaysia. So ini daripada AI, Akademi Islam dekat UM. Okay, jadi kita bab 2 dia zakat dan zakat perniagaan. Dia cerita dulu persyariatan ibadah zakat dan zakat perniagaan, hikmah persyariatan ibadah dan zakat, pentadbiran institusi zakat, pengiraan zakat perniagaan, prestasi kutipan dana pembayaran zakat di Malaysia, prestasi agihan Malaysia, jurang kutipan zakat, peranan syarikat tersenarai awam terhadap Malaysia dan rumusan. Okay, lepas tu dia ada bab 3. Bab 3 dia bawa literature review. Yang tadi ni lebih pada, biasalah dalam pengajian Islam dia ada chapter 2 dia cerita latar belakang lah. Yang ni cerita belakang ni cerita zakat dengan zakat perniagaan. Baru masuk literature review. Okay, dia start pendahuluan. Lepas tu dia cerita teori kelagat. Sebab dia tak perlu lagi nak cerita pasal overview. Sebab overview semua dah kat sini. Macam kita dia terus cerita teori kelagat. So teori kelagat individu, teori kelagat organisasi dengan aplikasi teori kelagat buat keputusan. Kemudian dia tengok teori kelagat dan faktor kepatuhan zakat. Ada kerangka teori kepatuhan zakat, faktor peranan. Okay, last kali tu 3.4 jurang penyelidikan. Jadi dekat Malaysia pun, dekat UM sendiri pun dah start dah ada perkataan jurang penyelidikan dalam literature review. Ini literature review lah walaupun dia bab 3. Okay, yang ni Ruzanifah binti Kosne, dia buat Gold Dinar Accepted in Modern Monetary System, Empirical Evidence in the Context of Gold Dinar Community in Malaysia. So kat sini pun dia start dengan mula cerita the witnesses of modern money, the effect of modern money, what is money, money historical perspective. Okay, kemudian cerita money Islamic perspective, the practice dinar dirham during Prophet Muhammad SAW, gold dinar in the role of modern monetary, lepas tu conclusion. Okay, yang ni Rosen Noraini binti Yusof, dia study pasal Islamic Unit Trust. Ini pun sama dekat AI, dekat UM. So dia study benda the fundamental, nampak tu. Dia teori dia Al-Quran dalam bidang Islam, fundamental of Islamic. So pakailah Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Okay, ascend Islamic investment, syariah ruling investment contract, prohibit element Islamic unit trust, berkaitan riba, garal, maisir, non-halal activity, sejarah Islamic capital market, the development of unit trust, Islamic unit trust, syariah, mechanism of investment unit trust process, the performance of measurement, different, ini kena baca ni, you all kena baca ni, different fatwa ASB, kan? Jadi Islamic unit trust, okay, kemudian summary of the chapter, kan? Okay, ini contoh lain, dia boleh masuk literature review dia. Tadi dia kan kata ada 2 chapter. Biasanya chapter nombor 2 tu latar belakang, chapter 3 boleh literature review. Sebab tu saya punya PhD pun saya macam ni. Sebab supervisor saya pun daripada background AI juga, Akademi Islam UM. Jadi memang style tu yang dia bawa lah. Jadi introduction, behavior finance, underpinning theory. So dia pakai teori ni. Okay. Psychological process, investor decision making, determinate investment decision making. Okay. Okay, lepas tu ada macam-macam lagi, investment risk, risk preference, product knowledge, lepas tu moderation effect the product knowledge, lepas tu chapter summary. Okay. Alright, ini Tutia ni rasa ramai kenal dengan dia. Okay, yang ni biasa dia expert dalam pembangunan modul, development of problem post multimedia module in effective to enhance student performance in Form 4 biology. Okay, dia punya chapter tu dia simple dia mula cerita pasal biology curriculum Indonesia. Lepas tu design and development sebab dia buat DDR, theory relate of the study, theoretical framework, conceptual framework, conclusion. Ini lagi sempoi. Dia sekali jalan dia, theoretical framework, conceptual framework, conclusion. Okay. Okay, kemudian daripada Azizi Abdul Jaafar buat penilaian pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam prasekolah menengah berdasarkan model CIPP. So dia cerita dulu kurikulum, okay, sejarah perkembangan kurikulum, pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam, kajian-kajian lepas. Okay, ini kat Malaysia ada lagi beberapa lah. Kajian-kajian lepas ni sekarang ni dah kurang orang buat kaedah macam ni. Biasanya orang-orang senior lah. Dia kajian-kajian lepas. Jadi kalau kita check daripada awal tadi sampai sekarang, ini baru kita jumpa. Ada satu section bincangkan kajian-kajian lepas. Padahal kajian-kajian lepas tu boleh slot in dalam section-section ni. Tak perlu ada satu topik khusus untuk kajian-kajian lepas. Okay. Kemudian 34 daripada Nur Fahana binti Ramli. Okay, development and validation instrument. Ini dia buat instrument lah untuk measure science teacher instruction, preparedness in STEM implementation. So there ada introduction, STEM teacher instructional process, STEM teacher issues, instructional preparedness, previous STEM instrument development models, measurement model, theoretical frameworks, conceptual framework, and summary. Samalah dengan Tuti, dia orang ni sama supervisor, Dr. Oti supervisor dia kan. Jadi theoretical framework, lepas tu conceptual framework. Okay, kemudian Tajul Ashikin bin Jumahan, ini daripada IAB sekarang ni, dia sekarang pensyarah IAB. So dia buat kajian di UIA, the development of validation of Islamic spiritual intelligence instrument for school leader in Malaysia.
So yang sini dia cerita pasal introduction, overview. Dia cerita overview dulu, kemudian baru cerita pasal position Islamic Spiritual Intelligence, epistemological foundation Islamic, kemudian cerita isu historic, pada cerita perspektif, measurement, review or assessment, baru dia summary. Okay, next pada saya sendirilah. Saya sendiri untuk saya punya PhD. Okay, saya sendiri ada chapter 2 khas saya, latar belakang pengurusan dan penjanaan dana ekonomi masjid di Negeri Perak. Saya simple je, pengurusan pentadbiran masjid di Negeri Perak, penjanaan dana ekonomi masjid di Negeri Perak. Siap. Okay. Kemudian literature review saya ada teori asas, saya letak teori contingency. Sebenarnya saya tak ada teori ni tapi diminta oleh masa proposal defense. Okay. Amalan pengurusan masjid, penjanaan dana ekonomi, orientasi keusahawanan, kemudian Kaizen, lepas tu prestasi masjid, pembangunan hipotesis kajian, rumusan. Okay. Okay, yang ni ke-37, yang ni Fazilah, model pembentukan minat kerjaya sains dan teknologi kejuruteraan matematik di kalangan pelajar aliran sains tingkatan 4. So yang ni pun sama, kurikulum sains, lepas tu cerita kurikulum sains STEM dalam berbagai bidang, keperluan pelajar pelaksanaan STEM, kerjaya STEM, teori kajian, kerangka teori, kerangka konseptual. Jadi cerita teori, kerangka teori, kerangka konseptual. Okey, yang ni 38 daripada Elita Abrina. Yang ni saya punya doctorate lah. Jadi kita orang sama supervisor, Prof Syahri Yusof daripada UTM. So Elita Abrina dia buat Sustainable Manufacturing Performance Evaluation Tool for Automotive Companies. So chapter 2 dia Introduction, Manufacturing Performance. Okay, kemudian kita pergi pada 2.3 pasal Sustainability, Sustainable Manufacturing, Review of Previous Sustainable Manufacturing, Overview Automotive Industry, Integrating, Initial Sustainable. Okay, yang bahagian bawah ni dah cerita method. Ni review method. Review ISM, methodology, review AHP methodology, analytic, NLP methodology. Okay, saya sendiri masa doctorate, saya punya start letak automotive overview dulu. Kemudian saya cerita Lean Six Sigma initiative. Okay, banyaklah kat sini pecahan dia. Okay, kemudian saya masuk balance scorecard. So saya masukkan strategy control system, a review of structure equation models, review juga analytical hierarchy. So memang saya buat review metodologi dekat bahagian bawah. Okay. Alright, itu saja perkongsian. Dia sebenarnya menarik. Banyak lagi tesis-tesis saya tak sempat saya nak buat slide. Bukan apa, kadang-kadang bila tengok TOC literature review ni membanyakkan idea lagi dan meyakinkan saya apa perkara-perkara utama, perkara-perkara penting yang harus ditulis dalam bahagian literature review. Okay. Jadi saya buka soalan. Jika ada soalan, memang cantik timing kita. Almost nak 4.5 dah saya cover untuk outline ni. Supaya besok bila kita bincang nak buat template berkaitan dengan literature review, kita makin faham. Kenapa kita nak kena rekod data ni, kenapa kita nak kumpul, macam mana nak tulis satu perenggan, kita akan bincang besok. Okay. Okay. Besok saya akan warm up sikit. Okay, kita akan warm up dengan slide ni yang tadi, yang saya laju tadi, minta maaf. Yang slide yang pertama tadi tu, baru kita masuk template. And masuk template kena ada buat penerangan sikit. Jadi saya buka balik slide pagi tadi tu. Untuk jelaskan template, baru kita buka dekat Excel. Jadi baru kita nampak lah. Ataupun kadang-kadang saya buka Excel dan saya kena buka slide tu. Okay. Besok ada 2 slide lagi. Ada 2 slide perkongsian. Bukan 2 slide lah. 1 slide, satu lagi Excel. Yang template tu. So yang akan dibagi. Yang satu lagi slide tu bedah. Bedah macam ni lah yang outline ni. Jadi saya ada masukkan tajuk dan saya nak tunjukkan bincang macam mana berhasilan perenggan yang baik. Besok di pengakhiran dia kita mampu untuk buat template. Kemudian kita tahu bagaimana nak menulis. Ini memang saya buat benda ni sebab saya tahu tak ada benda ni. Mungkin ada dah banyak student-student saya dah pergi kursus saya sebenarnya. Dia pun dah buat modul dah bagaimana nak tulis satu hari satu perenggan. Tapi memang yang ni memang asas daripada saya lah. Memang saya create dah benda ni. Kan? Memang ada IP dah sebenarnya. Cuma tak payahlah cerita ke orang. Kalau nak ambil, pakai je lah guna. Tak ada masalah. Okay. Alright, saya buka soalan. Ada apa-apa soalan untuk hari ni? And especially untuk keseluruhan asas untuk penulisan literature review dan kemudian sedikit tadi perbincangan sedikit pasal outline chapter 2 untuk dapatkan idea untuk keseluruhan supaya kita pun dapat mantapkan. Dan dua slide ni dah diberi tadi. Okey, ada soalan? Kalau dekat bahagian chat tak ada kan? Minta maaf tadi lah. Slide outline tadi tu cuma nak tunjuk. Sebab tu saya laju tadi. Tak adalah nak kupas satu persatu. Tapi sebenarnya kalau saya nak buat memang ada kelas saya buat. Memang saya jelas, saya tak buat macam tu. Tesis, tunjukkan dia punya objektif, dengan research question, baru tengok outline dia. Baru nampak cantik. Cuma tadi tu saya potong dia punya objektif sebab nak cepat kan. Kan. Tapi kalau nak masukkan, kena cari balik lah objektif tu kena masukkan. Tapi kalau tanya saya, sedap tengok literature review bila dah ada objektif. Tengok ni
topik dia, tajuk dia, ni objektif dia, tengok dia punya TOC. Kan. Tadi cuma tu saya plan memang nak buat lah. Tunggulah anak-anak saya yang 13 tahun ni, kalau dia rasa dia dah makin suka dengan R&D, saya plan dengan dia, okey, kita buat satu slide, kita kumpul TOC untuk case study je. Kita kumpulkan untuk buat untuk buat yang siapa nak buat action research je. Ini contoh outline untuk buat grounded theory. Ini outline nak buat survey, ini nak buat eksperimen. Saya suka kumpul macam itulah. Nama pun kolektor kan. Tapi itulah kadang-kadang masa tak cukup. Kalau dulu memang banyak masa lah. Dulu memang tu je, duduk kat bilik, duduk tak buat apa pagi-pagi. Isnin dengan Jumaat, kelas saya pun tak banyak. Jadi datang je pukul 8 pagi tu ada je saya buat. Cuma sekarang ni dah duduk kat rumah, dah jadi cikgu pada anak-anak, dah kena settle benda semua kan. Jadi agak terbatas sikit lah nak buat benda-benda yang baru. Okay, ada soalan? Setakat ni, okey ke semua? Okey, Doktor. Okey okey, kalau tak ada apa-apa soalan, masih boleh tanya soalan. Jika jagi ke petang-petang nanti ke atau malam-malam nanti ada berapa teringat berapa perkara, boleh tanya dan type soalan tu dekat grup WhatsApp lah. Jadi kalau saya boleh respon, saya respon terus dekat grup WhatsApp. Kalau tak sempat saya respon, saya akan respon awal-awal esok. Pagi-pagi besok je suruh saya respon berdasarkan soalan-soalan dia. Okey. Okey, terima kasih untuk slot hari ini, daripada pagi sampai petang. Saya harap apa yang saya objektifkan, apa yang saya niatkan supaya kita faham, dan saya jelas bahawa penulisan literature review ni tak cukup hari ni. Kita kena cover besok. Besoklah dia punya point penting dia. Esoklah kita hands on, esoklah kita akan apply sejauh mana pentingnya kita kena key in dalam template tu supaya kita dapat menghasilkan sesuatu yang baik dalam penulisan literature review. Ini bukan sekali tau. Kalau tanya saya, kalau berminat sebagai kerjaya sebagai R&D, ini salah satu bahagian yang saya rasa sebagai asas. Sebab tu saya ajar anak saya asas. Saya kata kalau betul-betul nak jadi R&D, so kena faham macam mana baca satu artikel nak convert dalam template. Dia pun tak apa nak pandai, English pun biasa-biasa je. Jadi dia take time untuk belajar lah. Jadi saya ambil tesis bahasa Melayu, dia pun banyak tanya dan sebagainya. Jadi kalau tanya saya, good untuk kita student PhD memang kena buat lah. Itu bagi saya perkara-perkara penting. Jadi dekat situ kita senang nak buat decision making. Itu satu kelebihan bila buat template adalah selain daripada structured and systematic, kita boleh buat decision making. Jadi ingat masih Viva nanti pun kalau orang tanya pun kita bawa SLR, buat SLR pula. Kita buat apa metrik kita tu dalam Viva nanti Excel tu. Jadi bila orang tanya kalau kita lost, Excel tu boleh bantu kita lah. And kadang-kadang ada benda scholar-scholar yang dia suruh dimasukkan. Jadi kita pun jawab, minta maaf Prof, saya jelas perkara tersebut. Memang ada dalam saya punya master list author ni, cuma saya tak masukkan author ni dalam penulisan literature review. Dan saya ada soft copy dia, nanti saya akan masukkan dalam literature review. Jadi jawapan macam tu agak baik sebenarnya. And walaupun you tak masukkan dalam literature review, tetapi you ada benda tu. You alert, you tahu benda tu ada, cuma tak bincang dalam literature review. Jadi kalau tanya saya, okey, ini kalau orang bila tanya, tahu tak scholar ni tak tahu giling kepala. You tak ada artikel dia? Tak ada. Jadi dengan adanya Excel tu sedikit banyak membantu kita lah, mendapatkan bahan-bahan yang menarik sebenarnya. Tapi saya nasihatkan juga, gunakan Excel ni jangan macam pulun. Sebulan ni nak siapkan Excel. Tak boleh. Dia bukan kaedah dia macam tu. Kaedah dia pelan-pelan. Buat sikit. Kalau ada rajin sikit, hari ni buat 2-3. Kalau tidak, saya buat 1 je. Kalau saya memang untuk peringkat awal-awal ni, kalau student saya advise 2 perkara lah. Pertama, tulis 1 perenggan 1 hari. Tak kisah betul salah. Kalau tak salah pun tak apa. At least dia belajar ini, praktis macam mana tulis 1 perenggan. Okey, satu lagi adalah baca 1 artikel jurnal dan kemudian rekodkan dalam Excel. Itu je. Kadang-kadang konsisten. Yang paling penting konsisten. 1 hari boleh update jurnal 1 artikel dalam rekod, boleh tulis 1 hari 1 perenggan, bagi saya dah cukup baik dah. Jadi untuk student PhD, untuk itu dah cukup baik dah. Okey, kalau tak ada apa-apa kita rehat dulu dengan ucapan terima kasih, dengan komitmen, dengan soalan semua. Okey, kita jumpa esok. Minta maaf seperti yang mana kita request. Kita dah ubah sikit jadual kita, tak mula 9.30, kita mula pukul 10, tapi bukan habis 12.30 lah, kita akan habis pukul 1. Okey, sama juga jadual petang sebenarnya kita start 2.30.
sampai jam berapa, mungkin besok, mungkin lama, saya tak tahu. Yang paling penting kita kena capai objektif. Jadi kalau saya memang habis 4.30, tapi kalau ada Q&A dan sebagainya kita boleh lanjut lagi. Okey, ataupun kita rehat. Izinkan saya share nanti untuk Excel. Mungkin saya bagi Excel general dulu, mungkin kalau nak tengok saya boleh bagi Excel tu, sebab Excel tu kita akan 2 version. Pertama saya akan bagi sebelum yang awal, dan yang terakhir bila kita dah modify. Bila kita bincang-bincang kita akan modify. Kadang-kadang ramai-ramai 20 orang, 22 orang ni kadang tiba-tiba dalam template tu dicadangkan tambah lagi. Jadi kita sedikit sebanyak template tu akan berubah time to time lah. Jadi setakat ni ada benda yang saya dah buat, nanti saya kongsikan dulu. Kan? Kalau tak ada apa, saya ingat pun saya tak ada apa petang ni, saya kongsikan dulu slide satu lagi ni dan juga dengan Excel tu supaya boleh buat rujukan malam ni ke siapa yang nak study dan sebagainya. Okey, kita jumpa lagi esok insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Sama-sama. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.